Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa yang saya nak nak kongsikan bersama tuan-puan. Sebenarnya apa yang saya buka ni sebenarnya dia datang daripada sini ya, kejap ah. Kejap. Ini TikTok saya tuan-puan. Ini adalah TikTok saya. Kalau tuan-puan buka dekat TikTok saya ni dia ada Zahidi Halim. Zahidihalim.com. Zahidihalim.com ni adalah saya punya nama apa? Bio link. Bila kita buka bio link ni, dia akan jumpa benda ni. Jadi saya akan berkongsi dengan tuan-puan tentang bio link saya. Saya bukan nak cerita pasal diri saya sangat. Hari ni kita bersembang santai siri ke-7. Okey. Dan ianya lebih kepada pengurusan kewangan peribadi. Apa yang saya nak sampaikan pada petang ni bukan cerita pasal bio link saya. Saya nak cerita tentang ilmu yang ada dalam bio link saya ni. Okey. Dalam bio link saya ni, kalau tuan-puan pergi dekat muka saya sebelah kanan ni, okey, kalau buka dekat sebelah kanan ni, kalau kita tekan dia berpusing. Okey. Kalau kita tekan dia berpusing. Bila dia berpusing, di belakang ni, di depan ni pun dah banyak ilmu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi dan juga simpanan emas. Okey, di depan ni pun dah banyak ilmu yang ada, tapi di belakang ni lagi banyak ilmu. Kenapa saya nak berkongsi ilmu dengan tuan-puan? Sebab saya nak bagi tahu dengan tuan-puan, sekarang ni ramai orang yang terjebak dengan skim emas yang tak apa-apa. Bila kita terjebak dengan skim emas yang tak apa-apa ni, kita kesian sebab modal hangus, duit tak dapat dan macam-macam lagi lah. Kenapa muka saya terang sangat lah? Muka saya lebih terang daripada background. Tapi tak apalah. Okey tuan-puan, siapa-siapa yang baru join ni, saya baru mula ya. Boleh tap-tap screen, boleh kita berkongsi dengan apa yang saya nak kongsikan pada pagi ni dengan rakan-rakan lain, sebab topik hari ni bagi saya adalah topik yang saya rasa benda ni saya kena kongsikan supaya ramai orang rakyat Malaysia cakna dengan ilmu emas. Kita tak nak kita menyimpan emas secara tidak betul, secara tidak tepat dan secara yang tidak selamat. Saya punya tagline adalah menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Kenapa emas? Emas ni kalau kita tahu dia adalah kalis inflasi berbanding dengan duit. Nilai dia kekal sepanjang zaman sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Nilai dia tak pernah jatuh. Kalau jatuh pun dia akan naik balik. Harga emas jatuh pada COVID dulu. Memang harga emas jatuh masa COVID. Tapi dia jadi 100 tahun sekali. Mungkin 50 tahun sekali, 100 tahun sekali. Tetapi on average, harga emas meningkat sebanyak 10% purata setahun. Jadi kalau 10% purata setahun, kalau kita nak bandingkan dengan ASB, emas masih lagi menang. Tapi bukan saya menidakkan ASB. Simpanlah dekat ASB. At least, kita ada beberapa bakul. Waalaikumsalam, Awangku Ruslan. At least kita ada beberapa bakul simpanan. Simpanan yang pertama, kita simpan dalam ASB. Simpanan yang kedua, kita simpan dalam tabung haji. Simpanlah. As long as simpanan kita tu, ataupun pelaburan kita tu, tidak tinggi risiko. Kalau tinggi risiko, macam sekarang ni kan, skim-skim tak apa-apa, kawan-kawan kita pergi melabur, letak duit, letak emas, dia ada emas, dia letak dekat satu syarikat, syarikat akan bagi macam pulangan. At last, syarikat tak boleh nak bayar. Bulan pertama okey, bulan kedua okey, bulan ke-6 dah tak okey. Call tak dapat dan sebagainya. Oh ya ke? Baru je daftar, tahniah. Abangku Roslan daftar kat mana ya? PG ke PH? PG kan? Dia typing tu. Siapa yang baru daftar, tahniah. Saya nak ucapkan sebab siapa-siapa yang belum lagi ada akaun emas, kena ada experience. Kena berjinak-jinak dengan emas sebab saya nak bagi tahu satu ya poin utama saya. Duit terkalis dengan inflasi, duit terkesan dengan inflasi. Maksud dia apa? Bila kita simpan duit, angka dia besar tapi value dia, nilai dia tu kecil. Saban tahun. Contoh senang kita ambil roti Gardenia lah.
Dulu roti gardenia RM5 kita boleh beli berapa? 2 buku, kan? Tapi sekarang ni roti gardenia RM5 dah tak boleh dapat 2 buku. Dua plastik tu kan. Ikan mahal, beras mahal, minyak petrol mahal, diesel lagi naik gila-gila. Kenapa? Ekonomi. Bila dia ada kaitan dengan ekonomi, dia ada kaitan dengan kegawatan ekonomi dan juga geopolitik, dia juga akan mempengaruhi inflasi. Inflasi menyebabkan kuasa membeli kita rendah. Nilai duit itu semakin lama semakin kecil. Sebab itulah orang pakar kewangan selalu sebut, inflasi ini adalah pencuri dalam selimut ataupun dalam senyap ataupun tengah kita tidur. Duit kita letak dekat bank. Katalah RM10,000. Angka dia besar. Tetapi semakin lama semakin susut. Kerana inflasi. Nilai dia bila kita keluarkan nanti, dulu RM100 boleh penuh troli kalau kita pergi dekat supermarket. Tapi sekarang ni RM100 tak penuh troli. Itulah kesan inflasi. Sebab tu saya kata, siapa-siapa yang belum lagi menyimpan emas, come on, jom kita menyimpan emas. Tak tahu macam mana? Zahidi boleh bantu. Kalau tuan-puan tak tahu macam mana, dekat bio link saya ni, saya pun bagi tahu kat sini. Cara nak mula macam mana? Ada 4 step mudah ya. Masuk dekat TikTok saya, ada bio link saya. Muka depan ni, ada semua. Nak daftar macam mana apa semua, nanti saya akan bimbing. Kenapa Zahidi? Sebab saya dealer public gold. Dealer adalah mereka-mereka yang telah pun berdaftar dengan public gold secara sah, authorized dealer, dan mereka ni akan membimbing pelanggan supaya pelanggan public gold tidak terciduk dan juga menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Tagline saya satu je. Simpan emas betul, tepat dan selamat. Terima kasih wangku. Alright. Jadi saya nak bagi tahu tuan-puan, kenapa saya buat bio link saya ni bukan untuk nak menunjukkan siapa Zahidi. Dalam masa yang sama saya buat marketing juga, tapi saya nak bagi tahu dekat sini ada beberapa tool, ilmu yang tuan-puan akan dapat dalam saya punya bio link ni, dan saya mengharapkan tuan-puan tak kena tipu, tak kena scam, tak kena risiko yang tinggi dalam program-program ataupun simpanan emas yang sedang berleluasa daripada dulu sampai sekarang lah. Banyaklah dalam TikTok pun ada macam-macam. Okey. Pertama sekali, kalau nak tahu tentang public gold, klik dekat sini dia akan keluar. Setiap satu button ni dia ada 5 soalan. Contoh kan, pentingnya dealer. Saya klik dekat sini, dia keluar. Okey, kenapa perlukan ruang introducer kalau kita nak isi jadi pelanggan? Kenapa perlukan masukkan ruang introducer? Ada jawapan dia dekat sini. Saya pergi kepada soalan yang kedua. Dalam satu button tu, dia ada 5 soalan. Okey, 5 soalan dipanggil frequently asked question ataupun soalan lazim. Okey, dalam ni saya sediakan kenapa emas. Kenapa modal dan bajet macam mana? Akaun GAP macam mana? Jual beli dan arah nu. EPP dan fizikal, keselamatan dan syariah. Tuan-puan boleh pergi dekat sana, boleh tengok sendiri. Alright? Dan boleh juga salin jawapan, salin jawapan dan salin soalan. Itu saya punya FAQ. Alright? So, saya tutup FAQ. Ini FAQ yang pertama, button yang pertama. Button yang kedua adalah teknik dollar cost averaging ataupun kita panggil pemurataan harga emas. Contohlah, saya beritahu dekat sini, harga emas adalah 620. Hari ini 31 kan? Harga emas berapa hari ni? 631 kan? Sekejap. 600. Ini landing page saya lah. 631. Ni. Harga sekarang ni trend meningkat. Ni, nampak ni. Trend dia meningkat. Harga sekarang ni trend dia meningkat. RM631. Kalau kita tengok ke sini. Kenapa kecil ya? Kejap lah. Saya betulkan dulu. Oh, ni kot. Kejap lah. Sama je. Kejap. Kalau saya besarkan. Oh, sebab saya tunjuk ni tak apa. Biarlah. Apa yang tuan-puan nampak ialah. Tapi dia tak melindung semualah. Jadi harga dia adalah RM631. Okey, tuan-puan cuba tengok dollar cost averaging ni. Saya nak beritahu tapi saya tak akan tunjuk lah. RM631 adalah harga semasa. Yang bestnya, kalkulator dollar cost averaging ataupun DCA ni ataupun pemurataan harga emas ni, dia mendisiplinkan kita untuk meletakkan sasaran
kita kena kekal disiplin menabung sehingga capai 100 gram. Kenapa 100 gram? Itulah harta ataupun pelaburan kita yang kita rasa berbaloi untuk kita jadikan aset. 100 gram berapa tuan-puan harga dia? Jom kita tengok. Public Gold punya harga 100 gram. Ni, 62,000. Rasa-rasa tuan-puan, 62,000 ni boleh buat apa? Kalau kita jual, kita dah ada 100 gram. Kalau kita jual, kita boleh dapat 57,000. Kenapa beza? Orang tanya, kenapa beza ni? Apa benda ni Public Gold, PG buy, PG sell ni? Perbezaan ini dipanggil spread. Bukan setakat emas di Public Gold. Emas di seluruh dunia, dia ada spread. Emas perhiasan ada spread, emas simpanan pun ada spread. Formula dia adalah perbezaan antara harga jual dan harga beli bahagi dengan 100. Dia dalam bentuk peratusan. Di Public Gold, peratusan spread di Public Gold adalah 9% tertinggi. Okey, tak lebih daripada 10%. Kalau saya dah ada 100 gram, bermaksud kita dah ada 57,000. 57,000 ni boleh beli rumah tuan-puan. Deposit untuk membeli rumah. 57,000 juga untuk pembiayaan anak masuk U. 4 tahun. Kita anggaplah 4 tahun, setahun dalam 10,000 macam tu kan. 4 tahun dalam 40,000 lebih. Lepas tu belanja dia apa lagi. Pendidikan sekarang ni mahal tuan-puan. 57,000 boleh pergi haji 2 orang melalui muasasah. Kalau kita M40. M40 sekarang ni 24,000 satu kepala. Muasasah lah, bukan jangan pergi package. Package kalau nak pergi ambil lah 70,000. Itu paling cak ayam lah. Kalau nak ambil package. Tapi muasasah 25,000 tu okey lah. Kan M40 kalau B40 dalam 15,000. Apa yang saya nak tekankan dekat sini tuan-puan. Kenapa DCA ni dia mensasarkan kita meletakkan 100 gram kekal disiplin dan dia bagi tahu kita dah capai berapa persen. Ini sebenarnya saya nak bagi tahu dengan tuan-puan. Kawan-kawan saya ramai tuan-puan. Zaidi, bila harga emas nak turun aku nak beli. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa kau nak tunggu harga emas turun? Engkau ada duit tak? Belum lagi harga emas turun baru aku nak beli. Pokok pangkal dia sekarang ni tuan-puan, nak membeli emas, nak menyimpan emas, kena ada duit. Ada duit jalan. Jangan ambil duit susu anak. Jangan ambil duit petrol nak pergi kerja. Jangan ambil duit apa-apalah. Duit lain-lain. Nak menyimpan emas tuan-puan, syarat dia ada 2. 3 lah, 3. Syarat dia ada 2 yang utama. Yang pertama, ada duit lebihan. Syarat yang pertama, ada duit lebihan. Yang kedua, konsisten. Dan yang ketiga, lupakan. Menyimpan emas ni tuan-puan, yang pertama kena ada duit. Jangan guna loan nak simpan emas. Jangan ambil duit anak nak simpan emas. Jangan ambil duit bil utility nak simpan emas. Kawan-kawan beli emas, kita pun nak ikut beli emas. Tiba-tiba terambil peruntukan dapur. Tiba-tiba terambil peruntukan untuk pampers anak, susu anak dan sebagainya. Jangan duit lebihan. Okey. Yang ketiga ni lupakan. Lupakan sampai bila? Sampai capai matlamat. Kita menyimpan emas tuan-puan, kita kena menyimpan emas dengan tujuan dan juga dengan matlamat. Matlamat apa tuan-puan? Pendidikan anak. Saya simpan emas untuk pendidikan anak saya untuk masuk universiti. Saya menyimpan emas untuk saya nak pergi haji dan umrah. Saya menyimpan emas bagi mereka-mereka yang belum lagi ada rumah sendiri, menyimpan emas untuk nak bayar deposit rumah untuk rumah sendiri. Rumah sekarang ni 500,000. 500,000, 600,000. Kalau 10% deposit, tak ke kena 50,000? Duit tu kena himpun. Dia bukan boleh datang on the spot. Kan tiba-tiba hari ni nak pergi beli rumah, pergi showroom tu register, duit tak ada. Lepas tu salesman kata, tak boleh dapat full loan. Kerajaan lain lah kan. Kalau kita ambil loan government boleh dapat full loan. Tapi sekarang ni kalau kita ambil daripada bank mana boleh dapat full loan. 10% kena bayar deposit. Itu baru deposit. Belum lagi masuk renovation nanti, tak apalah 18 tahun baru dapat rumah kan kalau rumah baru kan. Banyak kos-kos dia. Jadi kita menyimpan emas dengan tujuan. Kenapa emas? Berbalik kepada persoalan yang pertama tadi, kita nak selamatkan duit kita daripada dimamah inflasi. Kita nak selamatkan duit kita daripada panas.
Kita nak selamatkan duit kita daripada terguna. Faham tak? Terguna. Sebab saya nak beritahu dengan tuan-puan, duit sifat dia adalah untuk dibelanjakan. Emas sifat dia adalah magnet kekayaan. Emas ni tuan-puan, mana emas saya? Emas saya simpan dalam wallet. Emas saya ni saya simpan dalam wallet. Emas yang kecil-kecil ni. Ini adalah dana kecemasan saya ni. Ni adalah dana kecemasan saya. Kita menyimpan emas untuk dana kecemasan. Ada orang menyimpan emas dalam bentuk cash. Saya tak boleh menyimpan emas dalam bentuk cash. Kalau saya simpan emas dalam bentuk cash, takut terguna. Bila dah terguna, dia bukannya lagi simpanan. Bila dah terguna ni bukan lagi simpanan. Dia akan jadi duit peruntukan runcit. Tak boleh. Simpanan ni, dia bersifat jangka masa panjang. Dia tak boleh bersifat jangka masa pendek. Saya ni, at least saya ada dalam 3 keping pun dah cukup lah. Dana kecemasan saya, 3 keping. Ini 1 gram. 1 gram ni tuan-puan, kalau saya pergi Arah Nu, saya boleh dapat RM500. Ni 1 gram ni, kalau saya pergi Arah Nu, saya boleh dapat RM500. Kalau 3 keping, dah RM1,500. RM1,500 ni, cukup untuk dana kecemasan. Sakit demam nak balik kampung, musibah, bencana alam dan sebagainya, RM1,500 tu, lebih kurang lean, paling rendah lah. Katalah kereta pancit, kereta breakdown. Ini adalah penyelamat. Ini adalah penyelamat. Dana kecemasan. Kalau tuan-puan nak simpan dalam bentuk cash pun tak ada masalah. Boleh je. Tapi saya ni adalah manusia yang boros. Bila saya boros, saya tak boleh tengok duit. Duit adalah sifat dia untuk dibelanjakan. Pantang ada duit, pinjam kejap, guna kejap. Pantang ada duit, guna. Habis macam tu je. Lalah simpanan tak ada. Ini saya nak cerita pengalaman peribadi saya. Pada tahun 2000, saya buka akaun tabung haji dan mendaftar untuk pergi haji RM1,300. Pada tahun 2000. Jadi disebabkan oleh saya ni boros, saya tak boleh nak menyimpan duit dalam tabung haji sendiri. Tak disiplin, tak tahu. Ada gaji. Gaji tetap tiap-tiap bulan ada. Pada tahun 2009. Kenapa 9 tahun? Sebab tabung haji saya kosong. Tak simpan-simpan lagi. Hanya RM1,300 tu ya untuk pendaftaran haji. Lepas tu saya beritahu dengan diri saya, bincang dengan orang rumah kan. Rasanya kena buat potongan gaji majikan. Saya pun beritahu dengan HR saya. HR potong gaji majikan. RM500 tuan-puan. Sebulan RM500 saya potong masuk dalam tabung haji. Majikan akan tolak siap-siap. Dia akan masukkan dalam tabung haji. Dia ada akaun lah dalam akaun dengan tabung haji. Dipanggil potongan gaji majikan. Okey lah. Bulan pertama potong kan. Bulan kedua potong. Bulan ketiga teringin nak tengok. Wih, dah ada RM1,500 campur dengan yang lama. Dah ada lebih RM2,000 lebih dah. Sebab yang lama tu duit pendaftaran haji. Masuk bulan ketiga, bulan keempat, pinjam. Bila terdesak saya pinjam. Waktu bila orang kita ni terdesak? Musim perayaan. Nak raya terdesak. Anak nak masuk sekolah. Anak nak masuk sekolah terdesak kan. Musibah bencana alam tu memanglah. Memang terdesak kan. Bila terdesak, kita tahu gaji lambat lagi. Dan kepala kita ni kreatif tau. Kat mana duit aku lagi ya? Kita jenis tak pinjam. Saya jenis tak suka pinjam dengan orang. Kan? Paling kuat dengan family lah. Dengan adik-beradik saya ni, saya beranilah pinjam. Tapi dengan orang ni, macam tak syok lah pinjam-pinjam kan. Jadi kita pun kreatif. Wih, dalam tabung haji aku. Bila cek tengok dalam tabung haji, ada RM3,000. Masya Allah. Doa. Alhamdulillah. Aku selamat. Kan? Contoh. Pinjamlah RM1,500. Kita dah lupa dah. Kan? Engkau pinjam RM1,500 dalam tabung haji. Bila engkau nak bayar balik? At last tuan-puan, saya nak bagi tahu dia punya ending cerita saya ni, pengalaman saya ni. Saya pergi haji pada tahun 2024. Disember 2023, akaun tabung haji saya ada RM1,440. Zaidi, engkau simpan akaun tabung haji, potongan gaji majikan RM500 pada tahun 2009. 2023 Disember. Kenapa ada RM1,440? Itulah masalahnya. Bila manusia boros ni tuan-puan, manusia boros ni isu dia macam ni lah. Bila kita boros, kita memang akan kreatif untuk nak menggunakan duit. Tak tahu kenapa saya jadi boros ya. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi mungkin macam tu lah. Tak ada ilmu lah, senang.
Itulah dosa-dosa kewangan yang telah saya lakukan. Tapi tuan-puan, pada tahun 2022, Julai 2022, saya mula mengenali Public Gold. Saya menyimpan menjadi pelanggan Public Gold bermula dengan 100, kemudian saya jadi dealer. Bila saya jadi dealer, bila kita jadi dealer ni, kita terdedah dengan banyak ilmu, kita ada mentor, kita ada circle yang bagus, kita terdedah dengan training, kita terdedah dengan seminar dan sebagainya, kita membaca buku dan sebagainya. Masya Allah, tuan-puan. Saya jadi dealer, kenapa saya jadi dealer? Saya terdedah benda tu, memang dealer kan, saya di bawah tim PG1M, memang mentor-mentor kita orang ni, memang bagi tahu dengan kita orang, kita kena ada ilmu. Kita kaya bukan sebab emas, kita kaya bukan sebab duit, kita kaya bukan sebab gaji kita besar. Kita kaya dengan ilmu. Ilmu tu yang paling betul yang kaya. Kalau gaji kita 10,000 sebagai contoh kan, kalau kita tak pandai uruskan duit, tuan-puan, tak ada ilmu, tak ada apa. Sebab itulah financial freedom. Kalau tuan-puan nak tahu tentang financial freedom, dia ada 5 perkara. Financial freedom ni, tuan-puan, dia sebenarnya ada 7 perkara, tapi 5 saya nak bagi tahu dekat tuan-puan. Financial freedom ni, tuan-puan, bukan disebabkan kita banyak duit. Financial freedom ni bukan disebabkan oleh kita tak ada hutang. Financial freedom bukan disebabkan oleh gaji kita besar. Financial freedom ni bukan disebabkan oleh kita aset banyak. Kalau ikut mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, kaya bersamaan dengan simpan, tolak hutang, tingkatkan simpanan, tambah aset yang menjana cash flow positif dan zero hutang ataupun kurangkan hutang. Itu kalau kaya lah. Tapi apa yang saya belajar dengan Puan Izzah Yusof ataupun Mak Jerong, financial freedom, dia ada 5 benda. Yang pertama, kita kena create income. By hook or by crook, kalau kita umur dah 18 tahun, 18, 21 tahun kan, dah habis belajar apa semua, kena cari kerja. Kebanyakan orang bila dah belajar cari kerja. Ada orang bekerja selepas SPM. Ada orang sekolah rendah, selepas sekolah rendah dah bekerja. Cari pendapatan. Itu adalah salah satu daripada elemen untuk financial freedom. Nak jadi financial freedom, kita kena ada income. Income tu boleh buat macam-macam. Nak bekerja, nak makan upah, nak jadi affiliate, nak kerja dengan orang, nak kerja government, nak kerja swasta dan sebagainya. Ada income. Create income. Itu adalah elemen yang pertama dalam financial freedom. Yang kedua, kena urus income. Ini yang ramai orang fail. Dr. Adan Zubir cakap, kalau kita ada duit urus kita fail. Kalau kita urus duit, kita adalah orang yang berjaya. Tak ramai orang yang pandai urus duit. Duit ni nak kena uruskan dengan betul. Duit untuk bil utility. Duit untuk keperluan, duit untuk kehendak. Duit untuk simpanan, duit untuk pelaburan. Duit untuk bersedekah dan sebagainya. Dia tak boleh satu kawah, congak-congak dalam kepala, itulah balance, tak. Duit mesti diuruskan dengan betul. Itulah yang dikatakan formula urus gaji. Bila kita dapat gaji, ataupun kita ni bisnes, dia kena ada formula untuk kita nak uruskan. Alright? Yang kedua, kena uruskan duit. Yang ketiga, kita kena lindung ataupun kita kena lindung. Lindung ni dia ada 2. Satu, kita lindung aset kita, duit kita tu, harta benda kita tu dan juga diri kita. Kita yang pergi cari kerja, kita yang menjadi resource yang paling utama untuk nak dapatkan income tu, kita kena lindung. Nak lindung dengan apa? Takaful. Takaful ni banyaklah tuan-puan nak lindung. Nak lindung dengan takaful ni banyak. Kita boleh ambil medical card, kita boleh ambil takaful macam-macam lah. Takaful kemalangan dan sebagainya. Takaful hayat dan sebagainya. Tuan-puan boleh check lah dengan ejen-ejen. Saya tak pandai sangat bab takaful, tapi saya ada takaful. Siapa yang tak mampu untuk nak ambil hayat ataupun takaful diri ni, ambil medical card. Sebab medical card ni kita perlukan bila-bila masa. Sakit demam, takkan kita nak pergi dekat. Saya bukan tak support hospital kerajaan, tapi waktu menunggu hospital kerajaan lama.
Kalaulah kita sakit perut, contohlah diarrhea kan, pukul 3 pagi, makan pukul 10 malam, pukul 3 pagi sakit perut, diarrhea, muntah, curit, birit dan sebagainya. Pergi zon kuning, dia tak akan masuklah zon merah, dia akan masuk zon kuning kalau pergi dekat hospital kerajaan. Agak-agak bila kita boleh dapat ni medication ataupun doktor boleh tengok kita? Silap-silap pukul 8, silap-silap pukul 9 pagi. Lambat. Dengan ramai orang, murah mah murah, bayar RM1 dah kan. Tapi kalau kita ada medical card, kita pergi klinik swasta, 15 minit menunggu dan dalam masa setengah jam dah settle. Dah dapat ubat, dah boleh balik. Medical card penting. Okey? Pergilah cari dekat mana-mana medical card yang ada. Okey, kita kena lindung. Kemudian barulah kita pergi. Yang ketiga adalah simpan dan labur. Nak melabur, melabur. Duit yang kita ada tu, kita boleh melabur dan juga kita boleh menyimpan. Nak melabur, pergilah melabur dekat kaunter-kaunter yang dijamin oleh kerajaan, amanah saham, tabung haji dan sebagainya. Yang mana yang bagi dividen tu kita pergi melabur. Kan? Boleh melabur, tak ada masalah. Tapi jangan lupakan emas. Emas adalah instrumen simpanan dan juga pelaburan yang terbaik masa kini. Kenapa tuan-puan? Tuan-puan boleh bandingkan. ASB bagi berapa persen? Tak sampai 6%. Tabung haji bagi berapa persen? Tak sampai 6%. Emas, kenaikan harga dia adalah setahun purata 10% setahun. Lebih baik daripada tabung haji, lebih baik daripada kan ASB. Kita boleh buat dua-dua. Kita boleh buat semua sekali. Dalam tabung haji kita letak, dalam nama apa, dalam ASB kita letak, dalam emas pun kita letak. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan dah cukup ilmu tentang emas ni, tuan-puan tak akan letak dalam ASB. Tuan-puan tak akan letak dalam tabung haji. Tuan-puan akan gunakan emas semata-mata. Ada orang dia tak berani. Macam saya tak. Saya berani ya. Sebab apa? Dana kecemasan, mentor-mentor selalu sebut, dana kecemasan eloklah kita simpan 3 hingga 6 bulan. Dan benda tu mestilah mudah untuk dicairkan. Kat mana? Dekat ASB lah mudah nak dicairkan. Dekat tabung haji mudah untuk nak dicairkan. Sebab kita boleh link dengan bank card dan sebagainya. Ini bukan loan ASB ya. ASB betul. Loan ASB tu hutang. Kita tak nak. Kita nak cerita tentang ASB yang kita masuk sendiri cash. Okey, tabung haji kita masukkan. Sebab dia bentuk cair. Dia mudah untuk dicairkan. Tapi saya tak. Ini adalah dana kecemasan saya. Kenapa? Sebab saya tak boleh pegang cash. Saya tak boleh pegang bank card. Saya tak boleh tengok QR. Kalau saya ada QR, saya nak scan, saya nak belanja. Sekarang ni perbelanjaan sangat mudah dengan QR, dengan online banking dan sebagainya. Kan? Kalau yang ni, saya pergi di kedai runcit, tak laku ni tuan-puan. Tapi dengan ilmu, kita tak akan jual dan kita tak akan gadai benda ni kecuali terdesak. Katalah, kita minta simpang benda ni. Nak keluar rumah, nak pergi kerja, kereta pancit. Pergi dekat workshop kata 4 tayar tu dah botak. Satu tayar katalah kita ambil dalam RM200. 4 tayar, RM800. Lepas tu dia punya workmanship dan sebagainya, apa benda tu, katalah dalam 900, katalah RM1,000 kita ambil lah, RM1,000 kan. RM1,000. Nak cari mana tuan-puan? Kereta ada dekat bengkel, kita pergi hantar. Cara kita nak hantar tu ikutlah macam mana nak suruh bengkel datang ke, nak tukar tayar macam mana, tak kisah. Dalam masa yang sama, ambil Grab ke, suruh siapa-siapa hantar ke, pergi dekat Arahnu. Arahnu pukul 8 dah buka lah. Arahnu ni berdekatan dengan kita lah. Pergi dekat Arahnu, ni, pergi gadai. Gadai tujuan dia adalah untuk kecemasan. Jangan gadai ambil duit, beli dan gadai balik. Jangan gadai tak tebus-tebus. Kalau tak mampu nak gadai tuan-puan, pergi jual. Kalau saya tak mampu nak gadai, bukan tak mampu nak gadai, tak mampu nak tebus, jual dia. Kat mana aku nak cari duit nanti ya? Kalau aku dah gadai ni, kat mana aku nak tebus, nak cari duit nanti? Fikir sampai pening, migraine, tak tahu duit untuk nak tebus balik, jual dia. Sebab itu dah jadi wajib untuk kita menjual ataupun melepaskan emas ni. Tapi kalau kita boleh fikirkan untuk kita nak tebus balik, gadai, dah ada duit nanti tebus. Sebab kita pergi dekat Arahnu, kita boleh dapat dalam 70 hingga 75% margin dia. Dia tak boleh dapat penuh. Kan? Dia dapat 70 hingga 75%. Bila kita dah dapat tu,
pergilah bayar dekat workshop tadi. Itu kecemasan. Faham tak? Sebab tu saya kata dana kecemasan kena ada. Okey, simpan dan labur. Simpan dan labur. Kalau tumpuan tak nak menyimpan, tak tahu macam mana nak menyimpan, tak ada cara lain, kena paksa. Ada kawan saya tumpuan, saya nak bagi tahulah kawan saya kan. Aku nak menyimpan macam mana dia cakap dengan saya. Aku nak menyimpan macam mana Zahidi? Tak cukup. Gaji aku kecil. Anak ada 7. Aku kerja tak bukan macam kau, dia cakap. Lebih kurang macam tu lah. Bini aku tak kerja. Yang pertama sekali saya beritahu dengan dia, engkau jangan kufur nikmat. Saya cakap dengan dia. Aku tengok engkau pakai kereta bukan level engkau pakai kereta. Aku tengok cara engkau pakai tak macam level yang kau cakap. Pakaian kau ni banyak branded. Hobi kau mahal-mahal. Kalau kau sayang hobi kau, kalau kau sayang kereta kau, kalau kau sayang apa yang kau pakai tu, tambahlah income. Faham tak? Duit dia nak bagi tahu kata dia tak nak menyimpan, dia tak cukup duit. Duit dia memang slim gila-gila, tak cukup, memang paruh hidung tak cukup. Tapi cara dia pakai, kereta dia bukan kereta nasional, dia pakai kereta yang berjenama kan. Tak, saya nak bagi tahu dekat sini, tak kisahlah. Sekarang ni komitmen kau tinggi. Saya beritahu dengan dia kan. Komitmen kau tinggi. Sebab tu kau tak boleh nak menyimpan. Ada dua cara. Engkau kena korbankan komitmen kau tu, downgrade. Kereta kau kena downgrade. Kalau installment sekarang ni 1,000, kau cari installment yang 7 ataupun RM600. Kalau kau punya pakaian ni, kau tukar seminggu sekali, kau tukarlah 3 bulan sekali. Kalau kau selalu makan dekat kedai kopi hipster, tak payah pergi makan kat kedai kopi hipster. Nanti penyakit banyak kan. Kau minum air suam je. Minum air sejuk je. Sekali-sekala bolehlah pergi kan. Dapat gaji nak pergi fast food, buang tabiat tu. Kalau kau boleh korbankan, okey. Kau komitmen nanti akan rendah. Kalau tak boleh nak korbankan komitmen tu, kau kena tambah income lah. Tak payahlah kerja satu kerja, buatlah 5-6 kerja. Supaya nak stabilkan antara komitmen dengan income. Ini income dekat sini. Ni income, ni komitmen dia dekat sini. Tak setara. Sebab itu tak cukup. Kau kena korbankan kau punya ni komitmen ni, kau kena downgrade. Bagi setara dengan income. Barulah cukup. Ataupun komitmen kau kat sini, income kau ni kau naikkan. Buat affiliate, mengajar ke, apa-apa je lah. Buat Grab ke, kan, Lalamove Move ke. Faham tak maksud saya? Jangan merungut tak cukup duit. Doa. Aku tak cukup duit lah. Memang tak cukup lah sampai bila-bila. Aku ni tak mampu lah sampai bila-bila lah tak mampu. Kan? Faham tak maksud saya? Sebab itulah kita nak kena ada formula urus gaji. Kena faham. Nak menyimpan ni tuan-puan, berapa formula dia? 10% je. Katalah gaji saya RM3,000. 300. Kalau kita ada formula tuan-puan, dia tak akan langgar dinding. Yang selalu kita langgar dinding ni, kita tak ada formula. Dapat gaji, belanja sana, belanja sini, tak tahu duit bagaimana. Dapat gaji tu, sebelum dapat gaji, dah ada dah peruntukan. Bil utility sebulan aku kena bayar berapa. Komitmen wajib lah. Installment rumah berapa nak kena bayar. Installment kereta berapa nak kena bayar. Itu paling besar. Kalau ada loan personal loan. Dulu pernah buat personal loan. Berapa nak kena bayar. Itu antara yang paling besar dalam komitmen. Nak tanya. Kalau nama kita tiba-tiba meninggal, kalau nama kita tiba-tiba meninggal adalah pewaris dapat tuntut. Boleh? Boleh awangku? Bila kita dalam sistem public goal, dia ada, kita boleh nomini letakkan waris dalam tu. Dalam sistem public goal tu, dia ada nomini ataupun waris, kena masukkan dalam tu, nanti waris akan menuntut. Saya menjawab soalan awangku tanya, kalau meninggal. Mana-mana pelanggan public goal yang ada PG code, dekat profile tu, dia ada nama untuk waris. Masukkan waris yang kita nak. Kalau jadi apa-apa dekat kita nanti meninggal selamanya, waris akan dapat untuk menuntut. Kalau tidak, kalau tak masukkan, dia akan pergi dekat amanah raya. Kan? Benda wang tak dituntut, tak tahu siapa nak tuntut. Kalau ada nanti,
Dia kena ada lah declaration dan sebagainya. So better buat sekarang, kan? Ada orang dia hibahkan terus, kan? Dia hibahkan, dia buat surat proper, dia buat hibah terus. Tak kisahlah, itu boleh tanya pakar lah. Tapi saya nak bagi tahu soalan jawapan kepada awangku. Kalau meninggal dunia, waris boleh tuntut dengan syarat kita isi dekat nomini tu. Okey, dekat nama waris dekat sistem. Okey. Berbalik kepada tadi, kan? Jadi sekarang ni, kalau dia kata tak cukup, saya nak mengajar dia untuk jadi kaya. Saya nak mengajar dia untuk menjadi financial freedom. Tuan boleh tunjukkan tak? Ni dalam public goal ni, dalam pergi dekat profile, pergi dekat app public goal dekat profile. Ya, saya tunjuk Ni dekat me ni, dia ada profile, update info. Ni, dekat view profile. Mana dia? Update info. Dalam update info, tak nampak. Pergi dekat menu profile, dekat app public goal. Pergi dekat app public goal. Pergi dekat update info. Dalam tu ada update nomini. Itu ya. Masukkan update nomini. Dalam tu dia tanya nomini 1. Lepas tu preview and download and submit. Kan? Itu ya. Dia minta nama, nombor IC, tarikh lahir, hubungan, lepas tu berapa persen. Dia macam EPF apa semua tu lah. Macam kita buat apa-apa tu macam tu lah. Simple abangku. Pergi dekat sistem. Alright? Jadi sekarang ni tuan-puan, bila kawan saya dia cakap tak cukup kan, saya beritahu dengan dia, aku nak mengajar kau jadi kaya. Mindset orang kaya, sama-sama abangku. Mindset untuk nak menjadi kaya dan juga mindset untuk financial freedom. Apa dia? Elemen dia adalah menyimpan. Selagi engkau tak menyimpan, saya cakap dengan dia, selagi engkau tak menyimpan, engkau akan mengemis. Saya bagi bahasa macam tu je lah. Saya tak cakap dia, engkau tak akan kaya dan sebagainya. Engkau kena belajar menyimpan. Paksa menyimpan yang pertama. Yang nombor 2-nya konsisten, lepas tu lupakan. Lupakan sampai bila? Lupakan bila dah capai matlamat. Engkau nak menyimpan untuk apa? Tanya dengan dia. Engkau dah ada rumah sendiri? Belum, dia cakap. Sewa lagi. Jadi kalau engkau dah sewa, engkau nak ada rumah sendiri kan? Bila nak ada rumah sendiri, engkau kena menyimpan lah untuk nak beli deposit. Anak tahu kecil-kecil kan, ada 7 orang. Contoh, ni kawan saya lah. Kan anak 7 orang berderet kan. Semua sekolah rendah, ada yang kecil lagi. Sekolah menengah baru seorang. Menyimpan daripada mula ni. Farah, terima kasih. Okey, menyimpan daripada mula. Di public goal, kita boleh menyimpan umur serendah ada IC, ada MyKit. Ada MyKit boleh simpan. Seminggu, sebulan, setahun, memang dah ada MyKit. Simpan. Kenapa nak simpan? Sebab untuk masa depan dia. Dia nak belajar, nak masuk U. Perlukan duit. Pendidikan mahal, tuan-puan. Dia ada akaun junior, tuan-puan, dan kita boleh buat auto debit. Auto debit ni senang. Dapat gaji, dia akan tolak dalam akaun anak. Lagi senang. Minimum RM50 dan kita boleh buat maksimum sampai 5 tahun. Tak payah pening kepala. Dapat gaji terus potong ke akaun anak kita. Ada 7 orang. Masuk RM50, RM50. Kena menyimpan. Alright? So, berbalik kepada tadi, elemen dia adalah labur dan simpan. Yang pertama, kita kena create income. Yang kedua, kita kena bijak menguruskan income. Yang ketiga, kita kena lindung income dan juga diri kita sendiri sebab kita akan mencari income dengan takaful. Yang keempat adalah kita kena labur dan simpan. Boleh melabur dekat ASB, boleh melabur dekat tabung haji. Yang paling penting, tempat kita nak melabur tu adalah dijamin kerajaan. Bukan dijamin kerajaan saya nak bagi tahu. Kalau dijamin kerajaan tu, risiko dia rendah. Sebab itulah dia punya dividen tu rendah. High return, high risk. Konsep pelaburan kan. Kalau kita nak melabur dekat pasaran terbuka, dekat KLSE dan sebagainya, bursa dan sebagainya tu, kena ada ilmu. Tak ada ilmu, duit lesap macam tu ya. Kalau nak harapkan broker, boleh. Kalau nak harapkan broker, kadang-kadang tak ada ilmu. Silap broker salah bagi nasihat, habis macam tu ya. Bukan habis, dia kadang-kadang at par. Kan, untung. Lepas tu, rugi. Untung. Rugi. Lala at par. Tak dapat untung. Kalau emas ni senang Tuan-puan, kalau emas ni senang Beli emas, diam. Ni, saya beli emas ni RM267 1 gram.
Saya beli emas ni tuan-puan RM267 1 gram pada tahun 2022. Harga emas hari ni berapa? RM631. Selagi saya tak jual, dia belum lagi menjadi cash dan value dia kosong. Selagi saya tak jual. Harga emas memang mahal sekarang ni. Selagi saya tak jual, saya tak dapat duit, value dia tak ada apa ni. Sebab itulah, bila saya nak jual? Inilah disiplin orang menyimpan emas. Saya bukan gold trader, buy and sell. Buy masa harga rendah, sell masa harga tinggi. Saya bukan gold trader. Saya bukan gold seller. Saya tak menjual emas. Saya membeli emas, menyimpan emas. Saya buy gold, saya keep gold, and then saya use gold untuk saya punya my future goal. Kan? Saya beli emas. Saya simpan emas. Saya guna emas untuk matlamat hidup saya. Saya menyimpan emas untuk apa? Saya menyimpan emas untuk pendidikan anak. Saya menyimpan emas untuk pergi haji dan umrah. Saya menyimpan emas untuk pembelian hartanah. Saya menyimpan emas untuk melancong ke luar negara. Saya menyimpan emas untuk dana kecemasan saya. Saya menyimpan emas untuk dana persaraan saya. Dan banyak lagi. You name it lah apa impian yang kita ada. Kita membeli emas, kita menyimpan emas, membeli emas. Sebab itulah founder Public Gold sebut, we buy gold, we keep gold, we use gold. Beli emas, simpan emas dan guna emas bila dah capai matlamat. Saya guna perkataan tu. Alright. So, ada 5 kan. Last kali adalah agih. Nak mencapai financial freedom ada 5 formula. Pertama, kena create income. Yang kedua, kena urus income supaya income kita diuruskan dengan baik. Okey. Yang ketiganya, kita kena lindung income dan diri kita, aset kita. Kena lindung dengan takaful. Yang keempat adalah labur dan simpan. Nak melabur dan juga menyimpan. Dan yang kelima yang paling mahal, agih. Macam mana nak agih? Bagilah dekat family yang terdekat yang memerlukan. Contoh, kita ada 12 adik-beradik. Contoh. Kita ni yang sulung. Kita tahu adik bongsu kita tu memang pendapatan dia kecil dan sebagainya. Boleh dikatakan asnaf bandar. Apa salahnya? Kita ada income, kita hadiah ataupun sedekahkan dekat dia. Agih. Pendapatan yang kita ada, kita agihkan. Bersedekah. Orang lelaki setiap hari Jumaat, dia akan pergi jumpa. Sembahyang Jumaat, dia akan jumpa tabung masjid. Sedekah. Kan? Anak yatim kita boleh bersedekah. Asnaf kita boleh bersedekah. Jiran, tetangga dan sebagainya. Tapi utamakan family dululah. Mak ayah kan. Mak ayah dah jadi tanggungjawab kan. Sebab tu, saya beritahu tuan-puan, agihan ni, dia adalah the power of sedekah. Kalau tuan-puan baca buku, the power of sedekah ni tuan-puan, kalau tuan-puan bagi sedekah, rezeki kita tu kadang-kadang tak disangka-sangka. Bersedekahlah tuan-puan. Rezeki kita kadang-kadang tak disangka-sangka. Kita bersedekah dengan orang yang memerlukan tuan-puan. Contohlah, kita lalu, kita tengok ada satu guard ni, dia makan nasi, telur dan kicap. Contohlah, tengah hari kan kita tengok ada guard ni, pakcik tua, umur pun dah 50-an, 60-an macam tu, 60-an lah kan. So, dia makan nasi, telur dengan kicap. Agak-agak dia ni orang berada tak? Mungkin orang tak berada kan. Cik, ambil ni duit 50 ni, boleh makan sedap-sedap sikit. Sedekah je lah. Tuan-puan pernah tak buat orang yang macam tu? Dia angkat tangan tau. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau murahkanlah rezeki anak ini, ya Allah. Dia memang kebanyakan orang yang memerlukan, bila kita bersedekah, dia akan berdoa depan kita tau. Saya lain macam, rasa macam, kan? Selalu saya tengok dekat, kadang kalau saya pergi hospital yang mok-mok lantai tu kan, ulur RM10, dia doa depan-depan walaupun kita dah berjalan kan. Kita kelin tengok kan, dia berdoa depan kita. Lain macam tu, tuan-puan bayangkan kan, orang doakan untuk kita. Kan? Anak yatim, kan? Pergi pegang kepala dia, kan? Sedekah dekat dia, asnaf.
yang pertama, elemen yang pertama untuk nak jadi financial freedom, saya duk buka goal DCA ni, kan. Goal DCA ni adalah tool untuk kita nak kira pemurtaan harga. Dan saya bercerita tentang 100 gram yang pertama, kan. Dah melalut-lalut kata, kan. Jadi financial freedom. Semua orang, tak semestinya orang gaji besar boleh dapat financial freedom. Tak semestinya orang yang pangkat besar boleh dapat financial freedom. Kalau pangkat besar, dia tak menyimpan, tak ada elemen financial freedom. Kena create income, semua orang create income. Dekat sini saya percaya semua orang ada kerja. Walaupun dia suri rumah, saya percaya dekat rumah pun dia ada buat kerja, kan. Dia bekerja dan dia dapat upah, mungkin upah tu daripada husband dia, tak kisahlah. Mungkin upah tu dia buat affiliate dan sebagainya. Kena create income. Nak jadi financial freedom, kena create income. Yang kedua, kena urus income dengan baik. Jangan joli-joli katak. Okay? Yang ketiga, kita kena lindung income dan diri kita dengan takaful. Yang keempat, kita kena labur dan juga simpan. Yang kelima adalah kita kena agihkan. Walaupun RM1, kita agihkan. Masya Allah. Dalam Al-Quran kalau tak silap, surah Baqarah kalau tak silap, 286 ayat dia. Kalau kita bagi 1, Allah akan gandakan dengan 7. Kalau kita bagi 7, dia akan gandakan dengan 70, 700 dan sebagainya. The power of sedekah. Cari buku. Baca buku The Power of Sedekah. Dia bukan buku tajuk tu The Power of Sedekah. Dia ada banyak lagi power-power dalam tu. Salah satunya adalah The Power of Sedekah. Memang lain macam tuan-puan. Memang tak disangka-sangka. Dengan syarat niat kita ikhlas lah. Jangan ambil gambar pula, kan. Bagi RM10 dekat pakcik kakak yang mop lantai tu. Oi, ambil gambar, aku nak bagi RM10. Apalah kau ni, kan. Alright. Kenapa DCA saya tunjuk ni? Ini adalah salah satu tool. Tuan-puan yang baru join live saya ni, saya nak bagi tahu tuan-puan. Live saya ni, saya menceritakan tentang saya punya bio link. Bio link ni dekat mana tuan-puan? Ni, bio link saya ni ada dekat sini. Ni. zahidihalim.com ni adalah bio link saya. Bila saya klik bio link ni, dia akan buka macam ni. Dan di muka depan bio link saya ni, dia ada banyak benda-benda yang berkaitan dengan public goal. Dan saya nak bagi tahu dengan tuan-puan, kalau tuan-puan klik dekat sini, dia akan berpusing. Dalam berpusing ni, saya menyediakan peralatan in-charge. Thank you, in-charge. Oh, in-charge sekarang ni hebat-hebat. Saya nak jadi dengan macam in-charge jugalah. Kawan saya daripada Melaka. Alright, saya nak bagi tahu tuan-puan, bio link dekat belakang ni, saya menyediakan satu peralatan digital supaya tuan-puan cakna dengan ilmu emas. Supaya tuan-puan tak kena tipu dengan ilmu emas. Supaya tuan-puan ni tahu macam mana nak menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Betul kaedah dia, tepat syarikat dia, selamat dari segi modal yang kita ada. Betul, tepat dan selamat. Jangan tuan-puan letak duit, beli emas, dapat emas, bagi dekat orang, tuan-puan dapat bulan-bulan. Tak ada. Emas, prinsip dia senang je. Beli dapat emas, jual emas. Dah. Emas ni tuan-puan, beli, simpan. Kenapa simpan? Sebab belum capai matlamat. Bila dah capai matlamat, guna dan jual. Ataupun beli emas, tiba-tiba cemas. Dalam keadaan kecemasan, pergi gadai. Dengan syarat, mampu untuk nak tebus balik. Kalau tak mampu nak tebus balik, sayang tuan-puan. Saya beli emas ni tuan-puan, 2022. Harga dia RM267. Sekarang ni RM631. Takkan nak biar bagi lelong. Oh, iya ke? Halalkan projek gelap dia orang. Itulah. Dia orang ni macam-macam lah. Saya pun tak tahulah dia orang ni, kan. Kadang-kadang saya nak bagi tahu tuan-puan, apa yang Tuan In-charge cakap ni memang betul. Skim-skim emas ni bukan orang yang berbeza tuan-puan. Orang yang buat skim emas, yang bagi saya quote-unquote menipu lah. Manipulate dan menipu skim emas ni adalah orang-orang yang berpengalaman dan pernah menipu orang beberapa kali. Yang tak tahannya, yang kena tipu pun beberapa kali. Dia pernah kena tipu tahun 2000. Okey. Tahun 2010 kena tipu. Okey. Tahun 2013 kena tipu. Okey. Tahun 2026 kena tipu. Orang yang menipu skim-skim emas ni, kebanyakan orang yang sama. Mungkin dia pernah jadi ejen, dia jadi owner dan sebagainya, dia rehat sekejap, lepas tu dia datang balik.
Betul kan. Ni sekarang ni macam nak buka balik kan. Macam nak buka balik tu. Dia orang macam nak buka balik. Betul Incas. Kan? Yang bestnya mereka yang kena tipu adalah orang yang ada pengalaman kena tipu. Masih nak kena tipu kali kedua. Tak payah tuan. Sebab tu kena ada ilmu. Yang membuatkan kita kaya. Yang menjadi penghalang ataupun pendinding kepada kita adalah ilmu. Ilmu akan membolehkan kita menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Okey? Sebagai dealer public gold, saya nak bagi tahu tuan-tuan, tujuan saya adalah, saya bukan pakar, saya bukan profesional, tetapi saya ada ilmu based on pengalaman, based on bacaan buku, based on mentor-mentor saya dah lalui seminar dan sebagainya. Apa yang kami buat tu adalah betul, tepat dan selamat, menyimpan emas di public gold. Itu je. Tuan-puan nak menyimpan emas di mana tak kisah. Tapi saya sebagai dealer public gold, saya naikkan nama public gold lah. Kalau tuan-puan nak menyimpan emas di syarikat A, tuan-puan nak menyimpan emas di syarikat B, dengan syarat tuan-puan kena tahu SOP dia, modus operandi dia. Emas, saya sebut tadi kan, beli emas, dapat emas, jual emas bila harga tinggi. Dalam orang yang terlibat dalam emas ni tuan-puan, dia ada 4 kategori. Satu, gold seller yang menjual emas, kedai emas lah. Saya bukan gold seller. Saya beli emas, saya simpan emas untuk tujuan akan datang. Saya bukan gold seller, saya gold saver. Yang pertama, gold seller, kedai emas, dia beli emas, dia ada kedai dan sebagainya. Nak buka kedai emas tuan-puan kena ada 2 juta. Kawan saya pernah buka kedai emas. Modal stok untuk sikit je 1 juta. Renovation kedai, dia punya civilian takaful dengan CCTV, dengan staff dan sebagainya, 1 juta. Modal permulaan 2 juta. Buka kedai. Belum lagi laku. Stok nak kena beli. Kita nak berniaga apa kan? Orang ada duit boleh buka kedai. Yang kedua, gold saver macam saya. Beli emas. Lepas tu simpan emas. Masa bila nak jual? Bila dah capai matlamat. Pendidikan anak, nak beli tanah, nak pergi melancong dan sebagainya lah. Okey, dana persaraan, dana pendidikan anak, dana kecemasan, dana haji dan umrah, dana pelancongan, dana nak beli rumah yang pertama dan sebagainya, dana bebas hutang dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, dia panggil gold trader. Gold trader ni yang tengok candlestick tu. Bila harga rendah, dia buy. Bila harga tinggi, dia sell. Boleh jadi dalam masa sejam. Boleh jadi dalam masa 5 minit. Boleh jadi dalam masa beberapa hari. Gold trader. Dan kebanyakan dia orang ni jadi buruh hantu. Sebab trading akan bermula dalam pukul 2, pukul 3 pagi. Lebih kurang macam tu lah. Dia ada tiga waktu kan. Waktu London, waktu Jepun, waktu Asia, waktu London, lagi waktu apa lagi ya. Saya tak ingat. Ada 3 waktu lah. Kawan saya lah, dia suka buat trading, forex dan sebagainya. Dalam tu ada gold trading. So dia buy and sell, buy and sell, buy and sell. Kan? Saya bukan gold trader. Saya tak ada graf-graf pip apa semua candlestick tu saya tak ada. Saya gold saver. Okey. Yang ketiga adalah gold collector. Gold collector ni memang hebat tuan-puan. Kadang-kadang dia beli satu gold, contoh kijang emas. Contohlah kijang emas. Ataupun emas-emas lama tu kan. Dia beli, dia simpan. Dan ada geng-geng kolektor dia orang ni nak beli, dia jual harga tak masuk akal. Katalah masa dia beli dulu mungkin 1 gram dalam berapa puluh ya. Sekarang ni dia jual sampai 1 gram boleh jadi 1,000, 2,000, 3,000 gold collector. Gold collector ni barang rare lah. Saya yang nombor 2. Saya adalah gold saver. Sebab itulah saya cerita ni macam mana untuk nak menyimpan emas untuk kehidupan. Saya bukan menyimpan emas. Orang cakap menyimpan emas boleh kaya. Betul. Tahu sebab apa? Menyimpan emas ni boleh kaya. Dia bukan asbab kita kaya dengan emas. Asbab dia adalah kita kaya dengan ilmu. Bila kita kaya dengan ilmu, banyak benda yang kita boleh buat. Okey? Sebab tu saya nak beritahu tuan-puan, ilmu ni penting. Ilmu ni lah yang akan membolehkan kita menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Kita tak kena tipu dan kita konsisten. Dan kita menyimpan emas bukan sebab harga, kita menyimpan emas sebab gram. Kita mengumpul gram. Harga tinggi kita beli, harga rendah kita beli. Bila harga rendah kita beli banyak, kita borong. Bila harga tinggi kita beli konsisten. Tapi kalau kita tak ada duit, tak boleh nak beli. Sebab itulah kena setkan aku nak simpan emas 10% daripada gaji aku.
ataupun 5% daripada gaji aku. 5% untuk aku simpan cash, 5% untuk aku simpan emas. Macam saya 10%. 10% daripada income saya akan simpan emas. Dapat je income 10%, macam saya freelance sekarang ni kan. Kalau ada job, dapat duit, tolak dengan kos apa semua, untung tu saya akan simpan 10% dalam bentuk emas. Tak kisahlah, kalau job tu seminggu, seminggulah saya simpan. Kalau job tu 3 hari, 3 hari saya simpan. Kalau job tu 3 bulan, 3 bulan dah saya simpan. Ada duit baru boleh simpan emas. Tak ada duit tak boleh buat apa. Tak ada duit memang tak boleh buat apa. Hanya ada duit saja kita boleh menyimpan emas. Kalau tak ada duit memang tak boleh buat apa lah. Dan jangan guna duit susu anak. Jangan guna duit pampers anak. Jangan pakai duit macam-macam. Kawan-kawan dah banyak gram, kita nak ni tak. Kita simpan untuk kegunaan kita sendiri. Alright? Sebab itulah saya sediakan peralatan-peralatan digital ni supaya kita ni cakna dengan ilmu emas. Tadi saya sebut dollar cost averaging. Macam mana kita nak tahu pemurataan harga emas. Kena konsisten. Kita akan dapat harga purata yang lebih murah daripada harga semasa. Ini kena isi lah. Okey, tuan-puan boleh klik dekat sini. Ini kita boleh kira target. Kan? Target kita nak menyimpan emas sebagai contoh kita nak pergi haji. Kan? Contoh jumlah nak pergi haji katalah 30,000. Sekarang ni T20 30,000 kan. Kita ambil M40 lah kebanyakan orang 25,000. Kita nak pergi haji lagi 5 tahun. 5 tahun. Kemudian harga emas masa sekarang ni 631. Okey. So dalam ni kalkulator ni kita boleh plan. Dia tak boleh congak dalam kepala tuan. Tuan-puan dia tak boleh congak dalam kepala. Nak plan, inilah kaedah dia. Aku nak pergi haji. Kos haji 25,000. Lagi 5 tahun. Dah ditolak dengan spread 9%. Nampak ni? Nampak ni dah ditolak dengan spread 9%. Jadi, komitmen bulanan kita adalah 0.45%. 0.45%. 0.45 gram. Kalau tuan-puan nak genapkan 0.5 tak ada masalah. Okey? Kalau tak boleh bulan-bulan, tak boleh nak capai, pastikan setahun kita boleh dapat 5.4 gram. Dan kena pastikan 5 tahun kita boleh dapat 27 gram. Nampak? Baru boleh pergi haji. Sebab tu saya kata kena ada ilmu. Dan saya sediakan tool ni untuk tuan-puan. Tuan-puan boleh guna. Ni milik semua. Milik public. Okey? Milik public dan tuan-puan tak payah nak risau. Saya halalkan tuan-puan guna. Tapi dengan syarat nak guna pergilah follow saya kan. Kan? Pergi follow TikTok saya, lepas tu klik dekat bio link saya. Sebab apa tuan-puan? Bila saya share perkongsian yang macam ni, bila tuan-puan follow saya, tuan-puan akan dapat notification. Kan? Tuan-puan tahu bila saya live. Saya selalu live malam. Tapi hari ni saja nak gatal-gatal untuk live pagi kan. Tak apalah, yang paling penting saya berkongsi ilmu kan. Siapa yang masuk dapat ilmu. Dan saya bagi tuan-puan, saya sekarang ni banyak benda yang saya buat untuk public lah. CSR saya untuk public. Contoh kan, ini tuan-puan boleh buat kalau tuan-puan nak bandingkan komitmen macam mana kita nak simpan. Contohlah saya simpan RM300 untuk simpanan bulanan. Saya nak simpan 10 tahun. Harga emas hari ni RM631. Kan, bongkar realiti sebenar. Kalau kita simpan duit, kita boleh dapat 33,000. Tapi kalau kita simpan emas, kita boleh dapat 54,000. Ini beza dia sebab ini purata inflasi 3.5% setahun. Ini nama apa? Spread 9% setahun. Ada dia punya nama apa? Ada dia punya ulasan-ulasan dia kat sini. Okey? Ini contoh lah, contoh kan. Ini saya tutup. Okey, DCA ni saya tutup. Kemudian dekat sini DCA saya nak tutup. Tapi saya tertutup benda Allah tu pula. Ni saya buka balik. Okey, saya buka balik. Okey, DCA kita tengok ni baby gold ni. Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Baby gold ni saya nak cerita tuan-puan. Siapa-siapa yang membeli emas yang bukan 1 gram, jual balik dekat seller. Jangan jual dekat syarikat lain sebab tak laku. Saya cakap terus terang lah. Siapa-siapa yang membeli emas 0.0, kita buka lah. Kita buka lah. Saya nak share dengan tuan-puan lah. 0.01 gram, dia jual RM38. Sebagai contoh lah. Ini sebagai contoh saja. Okey. Harga emas di public gold berapa? 631. Cuba kita kira tengok. Orang cakap sekeping emas 0.01 gram murah RM38. Emas public gold mahal. Sekeping ni 1 gram ni RM631.
Dia tak faham yang dia beli tu bukannya 1 gram. Dia beli 0.01 gram. Emas public gold ni tuan-puan, tu 1 gram tu yang berkilau tu. Tu. Tu yang berkilau tu. Yang berkilau tu adalah 1 gram. Kecil ya amat. Emas ni tuan-puan, kalau kita nak bagi emas kita ni laku tuan-puan, dia kena pergi dekat Arahnu ataupun dia kena pergi jual. Emas kita ni kalau kita pegang dekat tangan, dia tak ada nilai. Harga memang meningkat. Harga emas memang meningkat. Saya duduk tengok seller-seller yang emas 0.1 gram ni. Ilmu dia bagus. Kita kena menyimpan. Emas 999 ni nilai dia memang akan tinggi. Tak pernah jatuh. Emas ni bagus untuk simpanan. Emas yang terbaik adalah emas 24 karat. Betul. Ilmu tu betul. Tapi satu ilmu yang dia tak bagi tahu. Ilmu nak memiliki emas mesti minimum 1 gram. Kenapa tuan-puan? Kalau ada bawah daripada 1 gram, Arahnu tak terima. Tuan-puan pergilah tanya Arahnu. Kenapa nak pergi Arahnu? Kadang-kadang terdesak, kita boleh gadai. Pergi kedai emas jual 0.01 gram tak laku. Tuan-puan tak percaya, pergi Google. Pergi Google, cari kedai-kedai emas. Saya ada emas 0.01 gram, 100 keping. Saya nak jual. Tak laku tuan-puan. Kenapa? Emas, sebelum kita nak jual, sebelum kita nak gadai, dia kena melalui proses pengujian. Dia nak confirm ni, walaupun dekat emas ni dia ada sertifikat, dia, belum pasti lagi ini adalah tulen. Tapi kebanyakan public gold punya emas jatuh pula emas saya ni. Kebanyakan emas public gold memang tulen, tapi dia orang uji juga. Saya pernah bawa 1 gram ni pergi Arahnu, memang dia akan buka ni. Dia akan buka ni. Dah lah kecil emas ni. Dia buka kan. Dia buka seal ni. Emas 999 ni tuan-puan. Sifat dia lembut ya amat. Dia boleh kepak macam tu je. Dia boleh bengkok. Dia boleh putus, dia boleh bengkok. Lembut. Emas yang keras ni adalah emas 916 sebab dia ada logam-logam lain dalam tu. Emas 999.9 ni purely emas dan sifat dia lembut. Dia nak uji, dia kena masuk dalam 2 tempat. Dia nak uji ada 2 tempat. Satu dia masuk dalam densimeter. Cuma tu bayangkan, besar ni, dia nak cabut, dia kena pakai spatula. Okey, dia tak boleh pakai dengan jari tu. Dia nak ambil tu, nak masuk dalam densimeter tu, kena pakai spatula. Ini 1 gram. Ini 1 gram. Kalau 0.01 gram, besar kuku je. Gambar tu besar, bulat, macam 5 dinar. Tapi emas tu kat tengah-tengah tu. Besar tak mata je. Besar tak hidung. Besar kuku lah. Besar kuku. Dia nak ambil macam mana nak uji. Kebanyakan kedai emas mesti uji. Bukan kebanyakan, wajib SOP. Semua SOP Arahnu wajib uji. Saya terlibat dengan Arahnu 10 tahun tuan-tuan. Saya dulu bekerja dengan koperasi. Koperasi saya ada Arahnu. Saya bekerja dengan koperasi itu 10 tahun. Dan operasi Arahnu tu sampai sekarang ni masih berjalan. Saya antara orang yang terlibat dalam nak menubuhkan Arahnu tu. Kita tengok model macam-macam. Apa nak kena ada dari segi civilian dia. Macam mana kita nak beli peti besi dia. Macam mana nak menguji emas. Dua-dua boleh awangku. Nak beli dinar boleh. Nak beli gold bar boleh. Yang paling penting kita tahu. Saya menjawab soalan daripada awangku. Awangku Roslan. Mana yang lebih bernilai. Antara beli bar ataupun dinar. Sama. Emas ni. Perbezaan dia adalah ketulinan dengan berat. Ketulinan emas 9999, kalau berat yang macam mana pun, harga dia 1 gram tetap sama. Cuma gold bar ni sifat dia petak. Ni saya tunjuk. Saya tunjuk dekat tuan-puan. Gold bar ni sifat dia petak. Ni saya tunjuk. Ini adalah shilling emas. Bulat dipanggil dinar. Shilling emas ni bulat dipanggil dinar. Tapi ketulinan dia adalah AU 999.9. Maksud dia apa? Emas 24 karat. Okey? Cuma beza dia bulat. 1 dinar, dia punya saiz dia berbeza. Berat dia 2.1. Kalau setengah dinar, 2.125. Kalau 1 dinar, 4.25. Dia tak genap. Sebab bulat. Okey? Kemudian, yang ni adalah gold bar.
10 gram dia genap. 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Ketulinan dia sama. Sebab itulah harga emas ni ditentukan oleh berat dan ketulinan. Ketulinan tu kita nak tahu sama ada 999 ataupun 916 ataupun 850 dan sebagainya. Jadi nak menjawab kepada soalan Abang Ruslan, yang mana lebih bernilai, nilai dia sama, cuma berat berbeza. Dan kita galakkan, kita ada semua ni. Emas ni kita ada sebagai simpanan kita. Kan? Paling besar dekat public gold 10 dinar. Berat dia adalah 42.50. Paling besar dekat sini untuk gold bar 100 gram. Okey? Dan kalau dah besar lagi dia panggil jongkong. Ini jongkong. Jongkong bermula daripada 250 gram sampai 1000 gram. Ini adalah yang emas yang ada dekat public gold. Tapi nilai dia walaupun ni keping ni macam saya pegang ni, dia dekat ni, nilai dia sama. Emas 999.9 sebab cuma berat dia 1 gram. Nampak ni, 1 gram. Tapi ketulinan dia sama. Jadi harga dia, nilai dia adalah berat dalam dengan ketulinan. Alright, nampak? Okey, yang tadi kan. Sama-sama. Okey, ni yang baby gold ni. Baby gold ni. Saya guna shark card tukar dengan emas dapat nilai tinggi. Baru saya tahu ada kedai emas terima juga kad. Oh ada? Shark card tu apa dia? Saya tak tahu. Saya tak pernah dengar shark card tu. Shark card tu apa dia? Iris. Shark card biasa orang guna beli properti, saham, pelaburan. Dia berapa gram? Masuk acara lumba. Oh, saya tahu ada kedai terima emas. Kedai emas terima shark card tu. Mungkin dia ada kaitan. Macam contoh jam Rolex lah. Jam Rolex, kalau tuan-puan pergi dekat pajak gadai lah, dia terima. Okey, sebab barang bernilai. Saya tak tahu shark card ni saya tak pernah ni. Tapi benda-benda yang boleh ni boleh ya. Tak ada masalah boleh ya. Emas sinjok, 2 gram. Emas sebab tu saya kata apa-apa brand jenama dia tak kisah sebab nilai emas ditentukan oleh dua perkara. Ketulinan dan berat. Kalau emas tu 2 gram, ketulinan dia adalah 999.9, emas 24 karat. Harga dekat public gold sekarang ni, kalau kita nak jual, lainlah. Kalau kita nak beli, RM631. Standard kebanyakan lebih kurang harga. Pergi dekat kedai ni lebih kurang. Kalau kedai emas lagi ya, dia ada persatuan-persatuan associate, gold associate, yang orang cakap bukan kawal, tapi dia akan memberi nasihat macam mana untuk nak meletakkan harga dan sebagainya. Dan kebanyakan emas-emas yang ada kebanyakan ni macam public gold, emas premium lah. Sebab dia ada cara dia buat ni lain, dia ada logo dan sebagainya, dia ada design dan sebagainya, dipanggil emas premium. Dia bukan emas biasa bukan emas biasa, dia emas premium. Tapi harga dia masih lagi reasonable. Dia bukannya terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Reasonable. Harga at par dekat, lebih kurang dekat market. Okey. Yang saya nak terangkan kat sini adalah emas yang bawah 1 gram. Tuan-puan tahu tak, harga dia memang murah kalau sekeping. Tapi untuk nak menjadikan 1 gram, ni formula dia saya tunjuk. Formula untuk nak menjadikan emas 0.000000 tu jadi 1 gram, tuan-puan ambil macam ni. Tengok kita nak menjadikan 1 gram, kita ambil 1 bahagi dengan 0.01. Untuk nak memastikan, saya ulang balik nak menjadikan sesuatu emas yang bukan 1 gram ataupun rendah daripada 1 gram, 0.0 something gram, kita nak jadikan 1 gram, formula dia adalah kita bahagi 1 bahagi dengan gram yang kita ada tu, 0.01. Bersamaan dengan 100. 100 ni apa? 100 keping. Emas 0.01 gram, nak jadikan 1 gram, kita kena beli 100 keping. Kita balik kepada sini. Emas 0.01 gram, harga sekeping RM38. Nak menjadi 1 gram, kita kena bayar RM3,800 sebab 100 keping darab RM38. Kat sini baru kita nampak mahal. Betapa kurang bijaknya kita memiliki emas yang 1 gram RM3,800, walhal
Emas standard yang ada dekat Public Gold, kita boleh beli dengan RM631. Nampak tak tuan-puan? Ini saya kata ilmu. Kena ada ilmu. Nak simpan emas boleh. Standard SOP di kedai emas, standard yang diterima dekat industri player, kedai emas dan juga Arahnu, 1 gram minimum. Kalau tuan-puan sekarang ni, sahabat-sahabat yang ada 0.01 gram, pergi jual dekat seller. Dekat mana tuan-puan beli, dekat situlah tuan-puan jual. Sebab saya nak bagi tahu, saya bukan nak menakutkan. Memang sangat-sangat takut. Emas tu tak laku dekat kedai emas lain. Emas tu tak laku dekat Arahnu untuk nak digadai. Walaupun tuan-puan bawa 100 keping, 1000 keping. Sebab nak uji dia payah. Emas 1 gram ni tuan-puan. Ni emas 1 gram ni. Tu yang berkilau tu kan. Emas 1 gram yang berkilau tu. Nak cabut ni pun nak kena pakai spatula. Nak cabut, nak uji, nak masuk dalam densimeter. Dia nak pergi dekat gosok dekat batu hitam memang tak boleh lah. Nak uji emas ni dia ada 2 kaedah. Ada 3 kaedah, 4 kaedah saya tak pastilah. Tapi yang saya ada pengalaman, 2 kaedah. Masuk dalam densimeter. Dia akan timbang ketulinan dan juga berat. Kaedah yang dulu dia pakai batu hitam. Dia genyeh-genyeh dekat batu hitam. Dia titik asid. Lepas tu dia keluarlah color tu. Color tu dia akan menunjukkan color yang macam ni adalah emas 916. Color yang macam ni adalah emas 999. Jadi sekarang ni kalau emas besar kuku, macam mana dia nak pegang, dia nak uji? Sebab itulah risiko tinggi. Kedai emas tak akan ambil. Arahnu tak akan ambil. Tak percaya, tuan-puan kena uji sendiri. Bawa emas 0.0. Siapa yang tak ada emas 0.01, pergi beli. Ambil emas 0.01 gram, 0.02 gram tu, pergi dekat kedai emas nak jual. Pergi dekat nama apa? Kalau gold bar kita kehilangan, kecurian, boleh awangku. Dia sebab dalam sertifikat gold ni dia tak letak nama kita. Kecuali lah kita letak nama. Tapi kalau letak nama pun, kalau emas kita kena curi, orang boleh lebur balik, hilang dia punya sifat dia, masih lagi laku. Contohlah, emas kita katalah 100 gram. Kita ada 100 gram. Dia ambil emas, dia lebur balik, dia buat bentuk lain. Siapa boleh trace? Tak boleh trace. So, pencuri tu boleh menjual. Cuma dia tanggunglah dekat akhirat. Kan? Hukum mencuri itu haram kan? Dia memang boleh menjual. Dekat Arahnu pun, kalau kita ada emas, dia tak tanya emas ni milik siapa. Kita nak beli, nak jual emas, dia tak tanya emas ni milik siapa. Dan yang bestnya tuan-puan, kalau dekat airport, kita ada emas, kalau kita mengaku kita milik kita, immigration custom tak akan kacau. Syarat untuk nak melepasi airport, sempadan negara, kita tak boleh bawa duit lebih daripada 10,000 USD. Ini peraturan daripada airport. Nak keluar negara tak boleh lebih daripada 10,000 USD ataupun 50,000 lah. 50,000 ringgit. Bukan ke kad gold bar tu ada ciri-ciri keselamatan. Memang ada ciri-ciri keselamatan. Tapi awangku, dia tak meletakkan itu adalah milik anu si anu, pulan si pulan. Dia hanya sijil. Dekat sijil emas ni tuan-puan, dia hanya letakkan sertifikat tentang sijil. Berat emas, ketulinan emas, dia punya diameter dia. Lepas tu dia ada assayer ataupun orang yang mengesahkan itu adalah sertifikat yang betul. Dari segi ciri-ciri dia. Dia tak letakkan nama Zahidi dekat situ. Kalau orang curi pun letak nama dekat Zahidi, dia letak dekat sertifikat dia. Dekat emas dia tak tulis. Kebanyakan dekat emas dia tulis brand, Public Gold. Kan? Macam contoh ni, saya tunjuk dekat sini. Saya tunjuk dekat sini kan. Ni, dekat sini dia tak tulis nama kita. Dia tulis Public Gold, nampak ni, Fine Gold 9999.9. 1000 gram. Lepas tu dia ada chop assayer ni. Sertifikat dia tracing lah. Ni kalau orang ambil ni, dia boleh jual eh. Siapa nak mengaku? Kalau letak nama kita pun, kita engrave sendirilah. Letak nama kita. Kalau dia lebur balik, kan, dia pergi jual apa semua. Dia buat masa sekarang ni tak ada lagi undang-undang yang menyatakan kalau emas curi tu tak boleh gadai, tak boleh jual. Memang apa?
Dia satu lagi, emas ni dia tak terikat dengan mana-mana institusi kewangan. Macam duit, dia ada nombor siri dia kan. Takut nak simpan sendiri. Takut nak simpan sendiri, boleh simpan dekat ni. Dekat Public Gold, kita ada Public Gold Safe. PG Safe, Public Gold Safe, kita boleh menyewa box yang ada dalam tu, kita boleh simpan. Ataupun kita pergi dekat syarikat swasta, ataupun pergi dekat bank, dia ada tong untuk sewaan. Bukan tong, kotak untuk sewaan. Public Safe ada. Public Gold dia ada Public Safe. Dan harga dia sangat-sangat murah. Kalau kita ambil long term 5 tahun. Pergilah sewa. Kita boleh sewa untuk tahunan. And then kita boleh simpan barang-barang berharga seperti geran hartanah. Barang-barang berharga seperti jam tangan, Rolex ke apa semua, palit pete ke apa semua kan. Boleh simpan dalam tu. Nak simpan sijil-sijil termasuk gold kita. Boleh simpan. Kalau nak takut risiko untuk kena curi. Jadi sekarang ni kita kena cari alternatif lah. Kalau ada peti besi dekat rumah, simpan dalam peti besi dekat rumah. Tapi menyusahkan orang untuk nak curi. Kalau dia nak curi, dia curi juga kan. Terbaik kita pakai third party lah. Third party dekat Public Gold kita ada Public Safe. Dekat Public Safe, ni saya buka lah. Dekat sini ada Public Safe ni. Ni Public Safe. Public Safe, Public Safe, Public Safe ni Public Safe. Ni dia ada tong-tong macam ni. Dekat bank pun ada ni. Kan nampak ni. Public Safe. Dia punya hour service. Nampak ni. Tong yang macam ni kalau 5 tahun 200.5. Location dia dekat Relau. Dekat Menara Public Gold 5 tahun RM300. Dia adalah key deposit apa semua ni. Ni. Safe yang macam ni, harga dia macam ni. Ni Public Safe. Kalau benda tu besar-besar, takut kena curi dan sebagainya, kawasan tu adalah kawasan yang kerap berlaku kecurian dan sebagainya, eloklah ambil ni. Kan? Kita nak elak daripada risiko yang tinggi. Alright? So dekat Public Gold ada. Kalau tak nak pergi dekat Public Gold ataupun duk tak berjauhan, pergi dekat bank pun ada ataupun swasta pun ada. Cari je. Box safe box dan sebagainya lah. Boleh carilah. Alright? So balik kepada tadi. Ni saya nak cerita ni kan. Nampak tak betapa ruginya bila dia menyimpan. Sebab tu saya nak nasihatkan siapa-siapa yang ada emas 0.0 something, pergi jual dekat seller. Jangan tunggu lama-lama tuan-puan. Jual sekarang, hari ni juga. Sebab terang-terang saya cakap tak laku dekat kedai emas. Tak percaya, pergi call lah. Call dekat bank dan sebagainya. Okey. Ini satu lagi ni. Ini pun penyakit lah looping emas ni. Looping emas ni apa tuan-puan? Looping emas ni adalah simpan kat sistem GL macam mana? Simpan kat sistem. Simpan sistem dalam ni. Tak ada masalah. Dalam ni siapa nak curi? Kecuali security kita tak kuat lah. Tapi buat masa sekarang ni, app Public Gold antara yang secure. Tak ada masalah. Kita boleh simpan dalam gap. Kita simpan dalam gap ni, seberapa banyak yang kita nak simpan, tak ada masalah. Boleh. Simpan dia dalam gap ni. Ni, dalam account gap kita kan. Kita simpan dia dalam account gap kita. Tak nampak. Kan? Boleh je simpan dalam account gap tu. Ada orang simpan sampai 1 kilo. Tak ada masalah. Dia tak charge pun. Masa kita nak keluarkan tu, barulah dia charge premium. Dan juga delivery dan sebagainya lah. So, kalau takut untuk emas fizikal, simpan dalam sistem Public Gold. Itu je, mudah. Jadi, emas fizikal ni sebenarnya, kalau kita ada emas fizikal, dia adalah aset bergerak. Kalau macam Public Gold ni, kalau kita nak cairkan, hanya laku di Malaysia je lah. Kita tak ada, macam contoh, saya pergi haji. Saya pergi haji, app yang ada dalam saya ni, saya boleh jual. Dia masuk dalam Maybank, contohlah dalam account bank kita. And then kita kena ada currency exchange dan sebagainya lah. Boleh juga. Tapi kalau kita nak bawa pergi Mekah, contoh, tahun 2004 saya bawa emas Public Gold, saya pergi jual dekat Masjidil Haram. Tuan-tuan boleh tengok dekat VTT saya yang nombor 2. Berdepatan dengan Masjidil Haram tu, depan pintu 79 tu, ada beberapa kedai. Nama apa? Kedai emas. Dekat bangunan Safwa tu lah. Dekat bangunan Safwa kat bawah tu, ada beberapa kedai emas. Okey, saya jual 1 dinar. Tanpa banyak soal, dia timbang dekat densimeter.
Dia beritahu harga berapa, dia terus bagi duit rial. Saya jual 1 dinar pada masa tu RM1,450. Menara jam. Bukan menara jam. Dia Safwa, bangunan Safwa. Pintu 79. Opposite pintu 79 tu ada menara Safwa kan. Tepi-tepi jalan tu. Tepi-tepi jalan nak pergi ke hotel yang banyak burung merpati apa, orang nak bagi makan burung merpati tu kat situ lah. Menara jam kat sana. Tapi mana-mana kedai emas. Jumpa saja mana-mana kedai emas, bukan setakat Mekah, bukan setakat Madinah. Di seluruh dunia, emas laku sebab nilai emas dikira berdasarkan kepada berat dan ketulinan. Kalau emas kita tu emas 999.9, berat dia 1 gram, dia akan bayar kita 1 gram. Kalau emas yang kita bawa tu 1 kilo, 100 gram lah, 100 gram, darab dengan ketulinan. Kata ketulinan dia adalah 999. Dia dah ada lah. 1 gram berapa ringgit, dia darab lah. Berat darab dengan harga ketulinan tu, dapatlah nilai dia. Alright. So, dekat mana-mana. Bukan setakat di Mekah, dekat mana-mana jumpa kedai emas, jual dia. Ini saya nak beritahu ni. Ini ramai kawan-kawan saya yang sangkut terciduk. Sebab apa? Pada Januari yang lepas, harga emas 700 lebih all time high. RM764 all time high. Dan kebanyakan mereka ni ada emas pergi gadai. Bila ada emas pergi gadai, masa harga tinggi, dapatlah pinjaman tinggi. So yang masalahnya sekarang ni, dia orang ni ada emas, pergi gadai, dapat duit. Hutang dan dapat duit. Bila dapat duit, dia pergi beli emas lagi, dia gadai lagi, dapat duit. Semakin kuranglah duit tu. Dia dapat duit, dia pergi beli emas lagi, dia gadai lagi. Masa tu harga emas tengah tinggi. Kan? Beli, gadai, dapat duit, beli, gadai, dapat duit, beli, gadai, dapat duit. Dipanggil looping. Looping ni tuan-puan, siapa-siapa yang pernah buat, tolong pergi bertaubat ni lah. Istighfar banyak-banyak sebab makruh. Looping emas adalah makruh. Ada emas, pergi gadai, dapat duit, beli emas, pergi gadai lagi, dapat duit, pergi beli emas, gadai lagi, dapat duit, dipanggil looping. Ulang-ulang proses gadai, dapat duit dan beli emas. Kenapa saya kata pergi istighfar, bertaubat? Fatwa kebangsaan tuan-puan. Ini fatwa kebangsaan. Irsyad Hukum Siri ke-357 menyatakan, okey, ni saya nak tunjuk tuan-puan. Irsyad Siri ke-37 menyatakan ni. Menggadai untuk pelaburan baru emas adalah makruh. Kat mana makruhnya? Kat sini. Ni nampak. Soalan dia macam ni. Ada orang tu dia tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Seri Mufti. Saya dapat tahu bahawa emas adalah pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang. Ini fakta. Ini saya nak bagi tahu, ini fakta. Okey, memang betul. Emas adalah pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang. Dan ini adalah habit yang baik. Okey, tabiat orang kaya. Kenapa? Sebab dia menyimpan emas untuk masa depan. Okey, ini orang yang tanya soalan tu. Persoalan dia. Boleh tak saya ada emas, saya gadai emas. Okey. Ni saya gadai emas. Kemudian saya beli emas yang baru, tujuan untuk nak menambah lagi aset pelaburan yang sedia ada. Maksud dia ada emas, dia pergi gadai. Dapat duit. Lepas tu dia beli emas baru, dia gadai lagi. Looping, ulang. Tuan-puan boleh baca dekat sini. Dan saya nak tunjuk dekat sini, di bawah sekali. Dia semua based on nas. Semua ada. Masuk riwayat Muslim, hadis dan sebagainya. Ada ayat Quran dan sebagainya dekat sini. Mufti jawab ni. Bukan orang jawab. Hukum dia adalah makruh. Benda makruh tuan-puan, Allah tak suka. Setan suka. Siapa-siapa yang buat benda makruh tuan-puan, kita takut-takut hidup kita tak boleh nak berkat. Dia tak haram, dia makruh. Makruh ni Allah larang. Kalau tinggal, kita dapat pahala.
Kalau kita buat, tak dapat dosa, tapi makruh. So, siapa-siapa yang buat benda ni, pergilah bertaubat, istighfar banyak-banyak, dan berhentilah. Tak payah buat lagi benda tu. Sebab emas ni adalah item ribawi. Kita kena tahu banyak benda berkaitan dengan jual beli emas dan sebagainya. Sebab item ribawi ni tuan-puan, salah kita buat, dia akan menyebabkan kita jadi macam ni, makruh. So, jangan buat lah. Okay. So, dekat sini saya nak beritahu mana ni tadi. Ni saya tutup. Ini saya tutup dulu. Okey. Dan dekat sini pun sama. Ada ulasan daripada Ustaz Lariban, daripada Rumah Biru. Dia beritahu dekat sini makruh. Okey. Ni dia ceritalah simulasi dia. Dia triple rolling. Dia rolling kan. Dapat emas apa semua ni kan. Dan hukum dia dekat sini dia sebut makruh. Mana dia? Ni, makruh tanzih. Dia adalah makruh tanzih. Okey, merujuk kepada perbuatan yang dituntut oleh syarak ditinggalkan. Nampak ah? Tidak berdosa tapi dikenakan balasan azab. Tidak berdosa tapi kena azab. Jika kita tinggalkan dapat pahala. Okey. Inilah hukum rolling emas tu. Okey, tuan-puan boleh baca sendirilah nanti. Alright. Okey, ni zakat. Okey, semua orang kena bayar zakat, zakat pendapatan, zakat tanaman dan sebagainya. Zakat emas dan perak pun ada. Kita kena bayar zakat. Pengiraan dia saya dah buat kat sini. Okey, kita kena bayar ke? Zakat kena bayar 85 ke ni, nampak ni. Ni emas perhiasan, emas yang disimpan. Ni dia punya, ni saya ambil daripada Selangor lah. Kalau Selangor tahun 2024 800 gram untuk emas perhiasan uruf. Emas yang tidak disimpan, yang disimpan tak dipakai dipanggil nisab 85 gram. So 85 gram kita kena bayar zakat dengan syarat dalam tempoh 1 tahun 12 bulan. Ada kawan saya dia tak nak simpan emas sebab kena bayar zakat. Saya kata engkau bekerja dapat income kena bayar zakat. Zakat pendapatan. Engkau berniaga, zakat perniagaan. Engkau bercocok tanam, zakat pertanian. Semua benda kena zakat. Termasuklah zakat emas dan perak. Ini saya pakai kalkulator daripada Zakat Selangor. Sumber daripada Zakat Selangor. Zakat ni tuan-puan kena rujuk kepada negeri tuan-puan berada. Jadi kita tahu zakat tu macam mana dia punya pengiraan dia. Terengganu lain kaedah dia pengiraan. Selangor lain dan sebagainya. Okey. So zakat kena bayar tapi dengan syarat cukup uruf dan juga nisab dia. Seperti emas prestasi. Ini saya nak tunjuk. Ini yang paling best sekali. Kenapa kita nak kena simpan emas tuan-puan? Kita simpan emas kenapa? Sebab ni harga emas dia meningkat untuk long term. Ada orang tanya saya berapa lama Zahidi nak simpan emas? 3 hingga 5 tahun. Kalau nak simpan emas sebulan, jangan. Salah. Simpan emas, tapi jangan simpan sebulan. Jangan simpan setahun, jangan simpan 2 tahun. At least 3 hingga 5 tahun. Kenapa? Untuk long term, sebab emas fluctuate. Harga emas, peningkatan dia 10% setahun. Emas ada spread. Spread dia adalah 9%. Sisihan antara harga jual dengan harga beli. Cuba kita tengok harga untuk satu hari. Nampak dia fluctuate. Satu hari ni dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Lepas tu dia naik, dia turun. Untuk 7 hari, nampak ni. Dia tend tu meningkat. Kan sekarang ni nampak meningkat kan. Tapi kalau tengok 30 hari, dia naik, dia turun, tiba-tiba dia naik. Kan? Tak tahu dia nak turun bila. Kalau tengok 60 hari, nampak. Dan nampak yo-yo kan. Dia tinggi. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lepas tu naik balik. Nampak? Tapi kalau kita tengok setahun, setahun masih lagi naik, turun, naik, turun. Kalau kita tengok 2 tahun, dia ada potensi untuk meningkat. Kalau kita tengok 5 tahun, nampak peningkatan dia lebih tinggi. Sebab emas kadar peningkatan dia adalah 10% purata konservatif. Okey, kita tak nak ambil data yang betul, yang paling cak ayam. Bukan cak ayam, yang paling teruk lah. Dalam keadaan paling teruk sekali, kenaikan harga emas purata adalah 10%. Okey. Kalau kita simpan 10 tahun, tengok macam mana.
Perbezaan daripada harga bawah RM200 sekarang ni RM600. Sebab tu saya kata kalau ikut founder Public Gold, tagline founder Public Gold adalah kita buy gold, kita keep gold, simpan gold, and then kita use gold untuk kita punya matlamat hidup. Lagi lama kita simpan, kebanyakan matlamat hidup kita ni semua jangka masa panjang. Nak pergi haji jangka masa panjang, pendidikan anak jangka masa panjang, nak memiliki rumah jangka masa panjang, dana persaraan jangka masa panjang. Semua impian hidup kita yang jangka masa panjang. Eloklah kita simpan emas sebab kenaikan harga emas untuk jangka masa panjang, cuba kita tengok. Daripada 200 naik pergi sampai RM600. Kan? Ini yang saya tunjuk graf. Kalau saya tunjuk data ni, data yang real ya, setahun peningkatan dia adalah 27%. Kalau tuan-puan nak bandingkan dengan pelaburan yang tuan-puan ada, siapa yang boleh bagi 27%? Setahun. Tabung haji tak boleh. ASB tak boleh. Tapi saya bukan anti tabung haji. Saya bukan anti nama apa ni. ASB, simpanlah. Tak ada masalah. Tapi, jangan lupakan emas. Sebab emas potensi dia lebih tinggi. Dengan syarat kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tuan-puan akan menyimpan emas dengan risiko. Kalau kita ada ilmu, kita boleh menyimpan emas. Betul, abangku. Tak dapat kan? Kalau kita menyimpan emas dengan ilmu, kita tak akan menghadapi risiko yang terlalu besar. Sebab kita tahu selok-belok dia. Emas tak bagi dividen. Emas tak bagi pulangan bulan-bulan. Emas tak bagi dividen. Emas tak bagi komisen. Emas tak bagi bulan-bulan. Emas ni, kita beli, selagi kita tak jual, nilai dia tak ada ni. Nilai yang saya pegang ni tak ada sebab saya tak jual lagi. Memang dekat pasaran ada nilai dia. Tapi emas saya ni masih lagi belum bernilai kalau saya tak jual. Saya simpanlah, saya peram. Sebab apa saya peram? Sebab saya nak bagi untuk anak saya masuk U. Saya nak bagi untuk dana persaraan saya. Saya nak bagi untuk macam-macam. Yang bersifat long term. Saya beli dulu RM267. Sekarang ni RM631. Kenapa saya tak jual? Belum capai matlamat. Kita menyimpan emas ni bukan nak sampai bawa ke mati. Bukan. Kita menyimpan emas untuk nak mencapai matlamat. Sebab itulah mentor saya selalu sebut, kita menyimpan emas dengan matlamat. Bukan kita simpan emas sebab harga. Kita target kita adalah peningkatan gram emas. Bukan sebab harga rendah baru nak beli emas. Harga tinggi tak nak beli emas. No. Konsisten. Sebab tu ada kalkulator DCA. Dollar cost averaging ataupun pemurataan harga emas. Kalau kita konsisten, purata harga tu akan tinggi daripada, lebih rendah daripada harga pasaran. Banyak ilmu yang tuan-tuan kena tengok. Macam graf ni kalau tuan-tuan tengok kan. Graf ni menunjukkan ini graf real time dekat goldprice.org. Setahun, performa harga emas dia boleh meningkat sampai 27% setahun. SB bagi berapa? Tabung haji bagi berapa? KWSB bagi berapa? Kan? 5 tahun tengok banyak mana. Sebab tu saya kata konservatif tadi 10% setahun. Kalau 10% setahun pun masih lagi menang berbanding dengan pelaburan-pelaburan lain. Simpan emas. Simpanlah emas tuan-tuan. Tak rugi. Memang tak rugi. Alright? Jadi saya tunjuk dekat sini. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dengan tuan-puan, dalam bio link saya ni, saya menunjukkan ini lebih kepada promosi lah. Kalau siapa-siapa yang nak menyimpan emas, perlu bimbingan saya, boleh daftar dekat sini. Saya akan bimbing apa saja yang tuan-puan nak, saya akan bimbing. Saya ada grup saya, grup VVIP saya. Saya support daripada grup Wasabi saya. Kalau ada soalan, boleh PM dalam grup ataupun boleh PM saya. Apa saja berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan simpanan emas di Public Gold, insya-Allah saya boleh. Jangan tanya soalan dengan saya, syarikat A banding dengan Public Gold. Saya tak tahu syarikat A. Saya tak mengkaji syarikat A, tapi saya sangat-sangat faham dengan syarikat Public Gold bila ditubuhkan dan sebagainya. Sebab tu saya buat ni benda ni. Dan ini adalah landing page saya. Landing page saya adalah, tagline saya adalah menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Ni tuan-puan, siapa saya? Saya dengan isteri saya. Kami dulu boros, tak ada simpanan. Tapi asbab kepada menyimpan emas, kami boleh keluar daripada masalah keborosan. Dan sekarang ni kami konsisten menyimpan emas. Asbab kepada menyimpan emas, saya boleh pergi haji dengan emas. Saya ada e-book. E-book ni tuan-puan, kalau tuan-puan klik, tuan-puan kena masukkan nama,
Wasabi dengan email. Bila dah masuk dalam e-book ni, jom kita masuk. M. Zahidi Halim. Contohlah contohan. Wasabi 01273700. Okey. Contoh-contoh. Okey. Tuan-puan klik dekat sini bersetuju sebab saya nak bagi e-book. Tuntut e-book ni. Tuan-puan tengok. Format email tak salah. Email tak betul. Pastikan masuk alamat yang betul lah. Okey, sebab untuk rekod saya nampak. Dia tulis tu Tahniah dan Syahbaz. Dan tuan-puan boleh baca e-book. E-book ni saya tulis berdasarkan kepada seminar dan sebagainya. Dalam e-book ni, bab 1 dia cerita tentang pengenalan emas. Apa itu emas, sebab sejak daripada dulu lagi zaman Rasulullah macam mana dan sebagainya. Semua ada dekat sini. Bab 2. Ni semua ilmu tuan-puan. Ni semua ilmu. Kenapa kena simpan emas? Ada sebab-sebab dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang di bawah sekali ni, saya ada jawab soalan kuis. Boleh jawab soalan kuis. Bab 3. Cara mudah nak simpan emas macam mana? Semua ada dalam ni. Kaedah untuk nak menyimpan emas. Bab keempat. Kelebihan emas fizikal dengan akaun emas. Ni, saya masuk kat sini. Boleh baca. Semua ilmu. Okey, bab kelima. Kesilapan biasa dalam simpanan emas. Awas penipuan pelaburan emas dan sebagainya. Semua ada dalam ni. Bab keenam. Tip elak penipuan emas. Cara-cara untuk nak elak penipuan emas. E-book ni percuma tuan-puan. Boleh pergi masuk ambil je. Okey, langkah pertama nak memulakan simpanan emas macam mana? Dan bab ke-8 adalah kesimpulan. Ni e-book ni tuan-puan. Alright? So benda ni semua ilmu. Walaupun ada pembacaan taklah panjang sangat, tapi dia adalah ilmu ni, e-book ni. Dan harga ni adalah harga live. Okey, saya beritahu dekat sini. Kita menyimpan emas. Ini adalah harga live lah. Ini adalah graf. Kita boleh tengok dalam sini. And then saya nak beritahu dekat sini. Ni kelebihan simpan emas. Sebab emas ni kali inflasi. Emas kali inflasi. Jadi kalau kita simpan duit, duit terkesan dengan inflasi, nilai dia semakin lama semakin mengecil. RM ni angka dia tu besar, tapi nilai kecil. Emas tak. Emas nilai dia semakin lama semakin besar. Sebab peningkatan dia konservatif adalah 10% purata setahun. Kalau saya tunjuk tadi 27% setahun, kan? Emas kali seboros, saya dah terbukti untuk diri saya sendiri. Dulu saya boros. Sebab simpanan emas, saya konsisten simpan emas. Emas adalah magnet kekayaan. Sebab apa? Emas ni dia menarik untuk kita nak simpan lagi ni. Nak tambah lagi, nak tambah lagi. Duit, kalau kita ada, kita nak boros, kita nak beli, nak belanja dan sebagainya. Emas diterima di global. Ini semua mentor-mentor saya pergi dekat luar negara dan sebagainya. Jual emas di Spain, jual emas di kata-kata tempat lah. Di Itali dan sebagainya. Saya jual emas di Mekah. Tak ada masalah. Dia diterima di seluruh dunia. Okey. Dan emas ni adalah memberi kita tabiat menabung. Tabiat kita untuk menabung ni, kalau kita simpan emas, automatik dia akan datang. Kalau tak datang, tuan-puan kena konsult dengan saya. Saya akan bertunjuk macam mana untuk nak memastikan tuan-puan kena tabiat automatik dia akan dapat tabiat menabung. Wang mudah untuk diwangkan ataupun mudah untuk dicairkan. Pergi dekat arah nu 30 minit queue dapat duit. Jual kita boleh dapat. Kan mudah tetapi taklah ceroy macam taklah semudah macam kita ada duit cair. Cair itu cepat habis. Kenapa saya pilih public gold? Ini. Kenapa saya pilih public gold? Ini yang paling mahal tuan-puan. Syarikat yang paling mahal yang ada sijil patuh syariah. Kalau tak ada patuh syariah tuan-puan, benda tu terikat dengan riba. Riba ni benda ni memang dilarang di dalam Islam, ada dalam Quran dan sebagainya. Riba ni tak bagus dan haram. Okey, kalau kita terlibat dengan riba, hidup kita tak berkat. Nampak duit banyak tapi bocor. Riba. Jadi untuk nak elak daripada riba, emas ni adalah item ribawi. Okey, dia macam mata wang. Sebab dulu, emas memang digunakan sebagai mata wang. Jadi kalau kita nak menyimpan emas, transaksi jual beli tu kena patuh syariah. Nak dapat sijil ni bukannya mudah tuan-puan. Tak banyak syarikat yang boleh dapat, syarikat yang terlibat dengan transaksi jual beli emas. Tak banyak syarikat yang dapat.
Syarikat boleh melantik panel syariah. Tak ada masalah, lantiklah. Lantik A sebagai panel syariah, lantik B sebagai panel syariah, lantik Tan Sri itu sebagai panel syariah. Belum tentu syarikat tu patuh syariah. Patuh syariah ni dia kena audit, dia kena bagi akaun, dia kena bagi SOP, dia kena bagi dokumen dan sebagainya untuk diaudit oleh audit yang audit yang berkelayakan oleh kerajaan Malaysia lah. Okey, selalunya Suruhanjaya Security dan juga kerajaan Malaysia macam bank negara, dia mengiktiraf panel-panel syariah. Contohnya, panel syariah sekarang ni adalah Amani Group. Ni Amani Group, dia yang mengaudit dan dia bagi sijil patuh syariah untuk 2 transaksi. Satu transaksi jual beli emas dan yang keduanya adalah transaksi jual beli perak. Okey. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan, saya bukan sijil tu satu hal. Saya nak bagi tahu dekat sini. ni. Amani Group ni, ini adalah syarikat Amani, syarikat audit syariah yang mengaudit syarikat public gold dan mengeluarkan sijil patuh syariah. Syarikat Amani ni adalah syarikat global, dia ada syarikat di seluruh dunia dan dia ada di Malaysia. Yang bestnya saya nak beritahu tuan-puan, syarikat Amani ni dia mengiktiraf public gold dan dia memasukkan nama public gold dalam website dia. Okay, our client dia beritahu. Amani beritahu ini adalah klien-klien dia. Bila dia masuk dekat sini, ini adalah nak menunjukkan kepada semua rakyat, masyarakat, betapa trustnya syarikat Amani meletakkan logo public gold di bawah ni, Islamic Platform and Exchange. Nampak ni logo public gold. Ni. Logo public gold. Di bawah Islamic Platform and Exchange. Amani Group, dia mengaudit kepatuhan syariah, dia mengeluarkan sijil patuh syariah. Dalam website dia, dia beritahu Islamic Platform and Exchange yang kami audit adalah public gold. Okay? So, ini adalah satu credibility, authority dan juga trust yang menunjukkan public gold ni betul, genuine. Orang selalu berkata kan, betul ke public gold? Apa kita tanya Amani ni? Amani dah masukkan dalam ni. Kan? Bukan senang tuan-puan untuk nak dapatkan kepatuhan syariah. Sebab saya dulu pernah permohonan tapi saya tak buat emas lah. Saya dulu kerja koperasi. Kita orang ada satu produk koperasi yang kita nak memohon syariah. Tuan-puan tahu tak? Nak dapatkan kepatuhan syariah, kita nak buat kepatuhan syariah tu tuan-puan, saya kena interview oleh 3 orang. Yang pertama, accountant datang. Yang keduanya, pakar agama. Kebetulan pakar agama pada masa itu adalah Mufti Terengganu. Okey. Sekejap saya tengok ah. Mufti Terengganu. Saya tak ingat nama dia. Prof. Oh, bukan yang ni, yang dulu. Mufti Terengganu yang dulu, Mufti Terengganu lah ya. Yang ni bukan. Bekas Mufti Terengganu. Okey, bekas Mufti Terengganu. Syed Kadir Ismail Yahya. Mana dia? Kan. Senarai Mufti Terengganu. Wan Rahman. Saya tak ingat siapa dia punya ni. Dia UKM. Lecturer UKM. Profesor. Saya tak ingat lah. Sekejap lah. Kat mana lah? Ini 80-an 2008. 2008 oh ni ada lagi. Kejap. Oi, apa benda ni? Continue for free. Oh, dia masuk dalam ni. Oh, dia tak boleh keluar dalam ni. Lecturer UKM. Saya tak ingat nama dia apa. Saya tak ingat lah. Tak apalah. Saya nak tunjuk tu mufti tu lah datang. Saya nak beritahu tuan-puan, bukan senang nak dapatkan kepatuhan syariah. Dari segi accounting, dari segi pakar agama dan juga dari segi legal. 3 orang ni pakar ni akan datang untuk interview
Dan dia tanya tentang transaksi, dia akan tengok akaun yang teraudit dan sebagainya. Lepas tu dia akan tengok lebih kepada fokus kepada transaksi jual beli tu. Okey, Public Gold kenapa saya pilih? Sebab dia punya structure company dia sangat-sangat strong. Dengan keadaan yang macam ni, dia ada di seluruh dunia. Di Dubai ada, di Indonesia ada, di Singapura ada, di Brunei ada. Dan sijil-sijil yang ada, anugerah-anugerah yang ada dalam dan luar negara. Dan nak memulakan simpanan emas, saya hanya boleh menyimpan serendah RM100. Okey, ini kenapa saya pilih Public Gold. Yang paling best, kita ada mobile apps. Mobile app ni kita boleh menyimpan emas secara gold accumulation program ataupun kita kumpul gram sikit-sikit. Okey. So dalam ni semua ada, harga semua boleh tengok. Inilah rupa dia, mobile app dia. Mudah, kita boleh on the go bila-bila masa. And then bila kita withdraw emas, syarikat akan hantar emas ke alamat kita yang kita declare secara gold in transit yang diinsurankan. Kalau jadi apa-apa tengah jalan, syarikat akan tanggung. Tak payah risau. Dengan syarat kita withdraw kurang daripada 22 gram. 21 gram masih lagi tanggung. Dan kalau 22 gram kena pergi ambil dekat cawangan. Yang ni yang paling best. Harga sekarang ni tengah tinggi kan. Harga emas tengah tinggi. Public Gold bagi tahu siapa-siapa yang ada emas bukan jenama Public Gold, datang ke Public Gold yang terdekat, jual sebab harga yang antara yang tertinggi. Sekejap saya tunjuk dekat tuan-puan. Saya tunjuk dekat tuan-puan Public Gold. Ni. Non gold buyback ni. Ni non gold buyback ni dia ambil RM518. Public Gold beli emas perhiasan. Emas tu emas perhiasan yang tuan-puan ada, dia akan uji dulu lah. Okey. Harga dia hari ni 1 gram RM518. Antara yang tertinggi di pasaran. Kalau tuan-puan tak percaya, tuan-puan pergi Google, cari kedai emas yang berdekatan dengan kawasan tuan-puan, tanya dia. Cik, nak tanya sikit. Saya ada emas 916. Kalau saya nak jual, berapa 1 gram? Saya boleh jamin Public Gold antara yang tertinggi harga dia. Kalau kita nak jual, eloklah harga yang tertinggi. Kalau kita nak beli, biarlah harga yang rendah. Di pasaran, Public Gold membeli emas bukan jenama Public Gold. Antara yang tertinggi. Sebab tu dia bagi tahu dan PG buyback. Okey. Dan nanti dia akan daftarkan tuan-puan sebagai pelanggan. Tuan-puan bagi tahulah. Introducer saya adalah Zahidi dan Ruhaya. Kan? Saya PG 00869670. Nanti tuan-puan akan dapat bimbingan daripada kita orang lah untuk nak meneruskan simpanan emas. Alright, kalau ada emas 999, Public Gold ambil RM564 1 gram. Mahal tuan-puan. Alright. Itu saya nak beritahu. Ini yang saya terangkan ni. Jual emas terpakai anda dekat sini dan mendapat harga yang termurah. Dan harga Public Gold memang antara yang termurah dan juga dia publish dekat laman web juga. Okey, ini antara produk-produk Public Gold lah. Dan banyak lagi. Kalau tuan-puan nak mendaftar dekat laman web saya ni, dia ada 6 button ni. Tuan-puan boleh tengok dekat sini, boleh wasabi saya. Dekat sini boleh join saya punya wasabi channel. Nak mendaftar dekat sini, nak mendaftar junior account dekat sini, nak join saya punya tele kat sini. E-book percuma dekat sini. Kalau tuan-puan nak baca tentang Indonesia dalam bahasa Indonesia, contohlah ada dekat sini warga Indonesia. Saya dah alihkan bahasa ni menjadi bahasa Indonesia. Daftar Indonesia pun akaun di Indonesia. Nampak ni. Semua dalam bahasa Indonesia. Boleh tuan-puan. Nampak? Ni. Semua boleh dalam bahasa Indonesia. Boleh ya? Yang terbaru adalah video. Video saya ni tuan-puan, saya tunjuk dekat sini ada 4 video. Video tutorial saya akan penuhkan nanti. Video umum dan video rakaman ni. Rakaman saya ni tuan-puan. Hari ni punya rakaman ni saya akan masukkan dekat sini. Ni. Yang terkini hari tu saya buat live 11 Ogos. Okey. Sesi kewangan ke-6. So hari ni adalah sembang santai kewangan ke-7. Nanti saya akan upload dalam video ni. Kat mana nak dapatkan? First kali tuan-puan pergi dekat zahidihalim.com. Bila dah buka zahidihalim.com akan jumpa macam ni. Okey, akan jumpa macam ni. Dekat bawah ni ada gambar rumah ni. Klik gambar rumah ni.
web ZNR, Zahidi and Rohaya. Ni klik dekat gambar rumah ni, tuan-puan akan jumpa je ni. Okey, akan jumpa dalam ni semua ada lah. Tuan-puan boleh pergi dekat video, boleh tengok balik rakaman live saya yang lama-lama ni. Saya dah buat, baru masukkan ada 6. So rakaman yang sekarang ni saya akan masukkan dalam beberapa jam, mungkin esok lah. Esok saya akan masukkan. Bila dah ready untuk download, saya akan masukkan ni. Tuan-puan boleh tengok lah. Ini sejam 30 minit. Ini sejam 38 minit. Sejam 5 minit. Sejam 1 minit. Sejam 6 minit. 44 minit. Dan sekarang ni saya dah menghampiri 2 jam. 1 jam 52 minit sekarang ni. Menghampiri 2 jam saya buat live ni. Nanti saya akan upload dekat sini lah. So pergilah tengok dekat sana. Dan web saya ni banyak sangat ilmu-ilmu yang tuan-puan boleh dapat. Dan kalau tuan-puan nak bimbingan saya, just suruh je saya ataupun daftar terus, nanti saya akan tengok dalam dashboard dealer dan kita orang akan bantulah mana yang patut. Okay. So ada 7 minit lagi. Ada soalan tak? 7 minit lagi. Okey, dalam blog ni pun saya menulis blog tentang ilmu pengurusan kewangan peribadi, tapi baru je lah. Okey, panduan lengkap. Okey, kejayaan menyusut inflasi. Ni boleh baca lah blog-blog ni. Saya ada satu lagi web. Web saya ni simpanmas.my. Ini web lama lah. Dia benda yang sama. Dia benda yang sama, tapi ini yang lama punya. Sama juga. Ability at Malaysia. Kan? Senang cerita macam ni lah. Apa yang tuan-puan dapat daripada TikTok saya ni, zahidihalim.com ni adalah punca dia. zahidihalim.com ni adalah punca dia. Kalau tuan-puan buka zahidihalim.com, tuan-puan akan dapat dekat sini, sampai dekat sini. Bila tuan-puan sampai dekat sini, banyak ilmu yang tuan-puan boleh dapat. Tuan-puan nak daftar dengan saya sangat mengalu-alukan untuk saya menjadi mentor tuan-puan untuk mula menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat, dan dalam masa yang sama kita cuba untuk sembang-sembang kewangan yang ada kaitan dengan kehidupan kita kan. So muka depan ni dia lebih kepada macam mana nak memulakan simpanan emas. Okey, ada 4 step. Saya terangkan dekat sini step pertama macam mana, step kedua macam mana, step ketiga macam mana, step keempat macam mana. Alright, kemudian ini adalah cara daftar terus. Klik dekat sini, terus pergi daftar. Okey, kalau kita klik dekat sini, kita masukkan nama apa semua. Pastikan introducer dia adalah Rohaya Saleh. Ni, introducer dia adalah Rohaya Saleh. Ini web saya. Kami memang dua-dua orang dealer public gold dan saya menggunakan nama akaun web saya. So, daftar junior untuk bawah 18 tahun. Ini adalah kenapa simpan emas yang saya buka tadi tu, simpanmas.my. Ini adalah Telegram channel saya dan ini adalah blog saya dan ini adalah web rasmi. Ini syarikat bagi. Ini syarikat bagi, public gold bagi sebagai dealer. Kami dapat website dealer percuma. Syarikat yang sediakan, saya hanya masukkan data. Saya masukkan gambar saya masukkan nama saya. Yang lain semua syarikat buatkan untuk saya. Ini kelebihan menjadi dealer dekat public gold lah. Tak payah nak pening kepala buat website dan sebagainya, syarikat dah bagi. Kenapa saya buat website saya sendiri? Saya by profession adalah web designer. Saya buat website saya sendiri secara custom. Nak guna yang ni boleh. Tapi bukan saya nak cerita saya sebagai web designer. Saya nak cerita saya menyediakan ilmu yang cukup kepada tuan-puan untuk menjadi penyimpan emas secara betul, tepat dan selamat melalui bio link saya ni. Okey, bio link saya ni dia ada web ZNR yang saya buka tadi. Yang saya nak tunjuk dekat sini. Ni. Bila tuan-puan klik tu dia akan berpusing, dia ada peralatan digital. Tuan-puan boleh gunakan tool-tool ni sebagai panduan dan juga rujukan lah. Dan kat sini banyak ilmu yang tuan-puan tahu dekat sini. Jadi saya sediakan memang okey, saya sediakan memang nak bantu tuan-puan untuk menjadi penyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Saya rasa saya tak boleh nak teruskan sampai 2 jam, lagi 4 minit sebab saya dah dapat notification daripada TikTok. Notification saya tak tahu apa yang saya buka dah yang menyebabkan TikTok marah saya. Tuan-puan, minta maaf banyak-banyak. Saya nak berhenti dekat sini. Tak sampai 2 jam kita punya ni. Dan sesungguhnya yang baik tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan serba kekurangan tu adalah daripada diri saya sendiri. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal-as.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebab TikTok dah bagi warning dekat saya klik cepat-cepat tadi. Okey, kalau saya teruskan takut nanti dapat lagi dia punya apa? Apa dia punya restriction kan. Okey, jumpa lagi. Selamat bekerja semua. Assalamualaikum.